Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada terlepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, solatlah dan berkorbanlah tuan-tuan dan sekalian. Itu Allah Taala suruh kita. Selain daripada solat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Taala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini. Dan insya-Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT malam ini kita dapat bersama-sama di dalam majlis forum Taman Syurga Maya, berbual, bicara, bincang-bincang, borak-borak santai tapi sampai mudah-mudahan simple-simple aja. Yang mana kita ada panel-panel yang giant-giant malam ni kan. Ada orang tak tidur dah kan, daripada petang tadi nunggu. Dah setting dah nak make sure dapat tengok kan. Tapi kalau orang yang tengok tu makna orang zaman-zaman saya lah maknanya. Kan budak-budak muda ni siapa dah Cilamin ni kan, siapa dia kan. Tapi tengok muka tak adalah tua benar kan. Lepas tu orang dah confused, patutnya yang bawah ni jadi moderator sebab elok aja Melayu dengan kopiah kan. Yang atas ni kan t-shirt pula dah kan. Jadi nasib baiklah tuan-tuan, malam ni kita punya panel hebat-hebat. Apapun diucapkan terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia selaku penaja utama program pada malam ini. Dan untuk makluman anda semua, Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah pun mendapat watikah sebagai satu-satunya pihak yang dilantik untuk menguruskan korban di Afrika. Jadi siapa yang nak masuk korban boleh menyertai dengan, sebab bila masuk korban dengan YBIM ni untungnya 2 in 1. Masuk satu bahagian, sedikit daripada bahagian tu untuk sumbang pada asnaf di Malaysia. Maknanya 2 in 1. Bukan Afrika je dapat, kita pun dapat. Dan untuk makluman semua, ramai sahabat-sahabat kita di Singapura, Brunei pun turut serta. Yang mana di Afrika ni tuan-tuan dan sekalian, kenyalah susah dia orang makan, sampaikan dia orang makan kotak. Kotak tu cecah dengan air makan. Dan begitu juga dia orang ambil
air lumpur tu, kita ingat air teh, rupanya air lumpur tu itu yang dia buat minum. Bayangkanlah punya teruknya keadaan mereka. Ada kat Malaysia ni sampai busuk daging tak boleh makan dalam peti ais tu. Kan, berabut kan. Macam tu dah kan. Jadi okeylah, tak nak bicara panjang. Malam ini kita ada panelis yang hebat. Yang pertamanya Datuk Nash. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz apa khabar? Sihat? Baik, alhamdulillah. Saya bila tengok dia macam tak percaya Datuk Nash ni nama dia Datuk Nashruddin Elias. Kan. Dia dah rasa-rasa ramai yang tak tahu kan, ramai yang tak tahu Datuk Nash je. Dan beliau merupakan bekas ahli kumpulan step closer dan juga left handed. Betul lah tu Betul. Oh, dahsyat. Dan dia orang Muar. Saya kalau dengar Muar ni terbayang asam pedas. Ya Allah, bila lah nak pergi asam pedas? Ya Allah, teringat. Ya Allah, asam pedas kan. Jadi malam ni santai-santai je. Boleh cakap, jangan risau. Malam dia tak ada tapis-tapis, tak ada nak cut-cut, nak tiba-tiba senyap maka tak ada. Cakap je malam ni. Kan? Okey, jadi itu Datuk Nash kita dengan suara dia, suara orang kata suara gentleman orang kata kan. Kan. Tapi bila menyanyi, dan ramai orang tak tahu. Saya nak tahu sangat macam mana dia boleh jadi penyanyi dulu dengan tahap dia bukan kaleng-kaleng. Kalau mengaji tu karyah kan. Karyah pula kari. Kalau azan tu malah dia azan tu dengan Qari di Masjid Karyah. Tu betul kan? Tu dia. Okey, baiklah, kita balik pula yang kedua. Iaitu tak tahulah saya sampai sekarang kalau saya buat background iklan barang-barang apa-apa pun saya mesti tak rambu-ba dah didu, rambu-ramba dah didu. Itulah. Kan? Anak tu apalah gambar dengan lagu ni kan? Kan? Popular dengan dadidu, rambu-ramba dan juga kad ucapan nu. Tu dia kan. Saya khabar ya. Oh ya ke? Aku sudah jatuh hati. Dadidu tu dah. Tak, saya yang letak dadidu. Dadidu yang cerita Badul berlakon kan. Kan? Berasal lepas lagu tu ke ataupun filem tu dulu? Yang mana mula dulu Dadidu? Lagu tu dulu, cerita tu dulu, Dadidu keluar dulu. Jadi keluar nama dah. Tapi Kak Sheila asal Negeri Sembilan kan? Negeri Sembilan. Tapi lahir Kuala Lumpur. Seremban, Hospital Besar Seremban. Lahir dekat Hospital Besar Seremban. Kira bandar lah lagi lahir kat hospital. Sekejap. Ini cucu siapa yang bunyi ni? Dia cakap. Cucu siapa bunyi ni? Cucu saya. Oh, cucu Datuk Nash. Okey. Tak, kita nak confirm kan cucu siapa. Okey. Tapi cucu kat Brunei. Kat Brunei. Okey. Bukan kaleng-kaleng Kemudian kuat suara cucu saya kuat tak terdengar lah tadi. Okey je, tak ada salah. Seterusnya kita bersama dengan Kak Salwa Abdul Rahman. Kak Wah, apa khabar? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Sihat sangat. Jangan tak tahu Kak Salwa ni dia bukan hanya penyanyi. Dia juga adalah merupakan pelakon. Ambul. Satu filem aja tu. Tak kisahlah, Kolej 56. Yai. Tak pasal-pasal Zainal Abidin Hasan jadi negro dan cerita tu. Kan? Dia boleh sekali sepak berapa gol. Dah lama dah dia. Dahsyat lah. Saya teringat, saya memang minat lagu-lagu dalam tu saya minat lah. Adalah lagu kan. Saya minat juga kan. Kemudian lagu yang popular, Cubit-cubit sayang, Satu Dua Kau, Rindu Merindu. Wah kan. Yang best tu waktu saya cakap lagu tu lagu Kak bukan lagu Kak Wah. Sudahnya saya rakam, saya hantarkan. Tu lagu Kak. Dia pun tak ingat lagu dia. Bayangkan. Kadang-kadang kita soal lagu banyak sangat kan. Okey. Nampak ayat dia nampak? Kan. Lagu banyak sangat kan. Macam itulah.
Macam orang lain dia ingat lagu dia sebab tu lah salah satu lagu dia yang ada. Macam tu lah kan. Kan? Okay. Macam mana pun ni kita bersama dengan panel-panel yang hebat pada malam ni. Baiklah kita mulakan program kita pada malam ini. Di usia pertama ni kita akan mulakan dengan Datuk Nash. Jadi kalau anda kata panel lain ada rasa-rasa nak tambah dekat tangan je cakap. Saya boleh tak saya nak tambah sikit, tak ada masalah. Okey. Kalau kita tengok ketika dulu zaman Datuk bergelar penyanyi, apa sebenarnya yang perlu ada sebenarnya untuk menjadi seorang penyanyi ni? Sebab dulu dengan sekarang tak sama. Dulu dengan disiplinnya, dengan kena datang awalnya, dengan apa macam sekarang ada jenis kena tunggu dia, ada je alasan kan. Dengan tahap zaman semakin canggih makin banyak alasan kan. Jadi dah tentu ada halangan. Dan nak pula background Datuk Nash ni adalah latar belakang keluarganya yang kuat dengan kuat agamanya kan. Dengan ni macam mana katnya adakah berpatah harang berkerak rotan tak tahu ke kan. Masa mula tu kadang semua ada kisah dia mungkin boleh kongsikan dengan semua malam. Silakan tu. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih khususnya kepada Ustaz Samsul Debat yang menjemput saya untuk mengimarahkan lagi, memeriahkan lagi suasana live pada malam ni. Dan saya rasa sangat terharu jugalah sahabat, dua orang sahabat saya juga bersama-sama dengan saya, Nur Sheila Amin dan juga Salwa Abdul Rahman. Mereka-mereka ni adalah merupakan geng-geng kita daripada start awal dalam pelibatan dalam seni. Baik, masing-masing ada cerita dan juga sentuhan masing-masing tentang bagaimanakah untuk melangkah ke alam seni ni. Bukan mudah. Kalau zaman dulu tu bukan mudah lah. Saya terutamanya. Sebab sejujurnya memang apa yang Ustaz cakap tadi tu, saya amat kata-kata teruja lah, terharu dengan apa yang saya lakukan selama ini. Jadi tapi macam saya cakap tadi tu, halangan bukanlah halangan sangat sebab bakat tu memang Allah memberikan kepada kita. Tetapi restu dan juga memberikan kata orang tu galakkan daripada terutamanya mak saya lah, terutamanya almarhumah mak saya. Memang dia tak kasih lah, dia tak restu. Sebab yang pertamanya mak saya ni seorang guru. Jadi dia mengajar di sekolah kebangsaan. Kemudiannya bila dia pencen hidup dia selain daripada tanggungjawab dia kepada bapa saya dan juga keluarga anak-anak dia, selain daripada itu hidupnya hanyalah kata orang tu mulai daripada subuh, kemudiannya di surau, di masjid, kemudiannya zuhur pun dia ada kelas dia, dia menambah nilai lagi lah sebagai seorang penuntut dalam ilmu agama ni. Lepas tu sampailah ke asar, lepas tu maghrib pun macam tu juga sampai isyak barulah dia balik. Jadi macam tu lah. Jadi kita dekat rumah ni macam tu. Kadang-kadang bila saya balik di rumah, maknanya maghrib orang dulu wajib ada dekat rumah kan, terutamanya macam mak saya dan bapa saya lah. Jadi kita tak dibenarkan untuk keluar. Kalau balik lewat maghrib tu maknanya memang kena belasah lah, kan. Jadi kena marah lah dengan orang tua saya. Betul. Jadinya apabila saya nak sebut pasal seni ni, saya pada peringkat awal, pada peringkat sekolah dulu, memang saya terlibat dalam seni suara. Tapi seni suara saya di peringkat sekolah, terutamanya kalau di Muar, kita ada Johor lah. Johor kita ada sekolah pagi, sekolah kebangsaan, petang wajib sekolah agama. Kalau pagi sekolah agama, petang kalau pagi sekolah kebangsaan, petang wajib sekolah agama. Kalau petang sekolah kebangsaan, pagi wajib sekolah agama. Maknanya keluarga di Johor ni kalau tak hantar anak dia sekolah agama, maknanya pelik lah. Dan sebab apa? Kerajaan negeri Johor memang memberikan peruntukan dan juga undang-undang untuk mereka, anak-anak mereka, warga Johor wajib pergi ke sekolah agama.
Jadi sekolah agama ni bermacam-macam aktiviti lah, terutamanya dari segi marhaba, dari segi berzanji, dari segi choral speaking mengenai dengan agama kita kan, agama Islam. Kemudiannya ada pidato dalam membincangkan tentang sirah-sirah Nabi. Kemudiannya kita juga diberikan khusus untuk mentelaah Al-Quran sehinggalah kita masuk ke darjah 6. Jadi darjah 6 tu kita ada masuk sekolah darjah khas kalau dululah. Apabila masuk ke sekolah darjah khas, kita punya sijil tu kita boleh minta jadi guru agama. Selain daripada maknanya mudahlah, kita dah dapat dia punya asas dia. Jadi kita mula belajar Muta'al Badrin, kitab-kitab khusus dulu. Jadinya saya memang dipilih lah untuk di sekolah agama ni. Memang saya lead sebagai seorang berzanji ataupun dalam musabaqah Al-Quran. Memang saya punya track record saya lah sehingga ke peringkat negeri pada waktu itu. Jadi mak saya memang sangat teruja lah, dia sangat suka, dia menggalakkan saya dalam bab tu. Tapi dalam keadaan yang sama di Muar khususnya di daerah negeri Johor ni, saya rasa dulu susah kita nak pergi Johor baru ni. Kita cakap Johor tu Johor baru lah. Kalau nak pergi keluar lah. Dulu jalan susah kan. Dulu nak kena pergi naik kereta api lah, naik kereta lah. Kereta pun bukan ada. Kita budak-budak pun maknanya kelompok kita hanya di daerah Muar sahaja. Jadi saya lebih menceritakan tentang daerah Muar sebab saya orang Muar. Jadi bila Muar ni kalau rumah majlis orang kahwin, dia mesti ada band, ada ghazal, ada music modern. Music modern ni macam band boy lah. Jadi muzik moden ni untuk anak-anak muda lah macam saya pada ketika itu. Kan? Jadinya apabila ada muzik-muzik di rumah orang kahwin, ini merupakan hadiah kepada kendarat. Kita orang panggil kendarat lah, kendarat. Jadi dia ni yang bertukus lumus, yang basuh pinggan, semua anak-anak kampung situ. Jadi hadiah untuk mereka ni berhibur pada waktu malam. Jadi kalau siang makanan jamuan untuk biasa, malam baru ada band. Band tu dia orang dah lepak meja, dah lipat semua, dah apa semua sekali. Pinggan mangkuk dah basuh, dah clear. Then time for music. Jadi dia orang menari lah, dia orang berjoget lah. Saya mula kat situ lah. Tapi saya nyorok-nyorok lah. Saya tak nyanyi depan mak saya, depan apa. Mak saya pun kalau tahu pun dia macam dia tak tahu. Tapi adik-beradik saya tahulah. Jadi kalau saya nak nyanyi pun saya tengok keliling-keliling dulu kan. Kadang-kadang dulu dia panggil, okey Nas, nyanyi Nas. Kan. Jadi saya pun okeylah nyanyilah lagu-lagu Michael Jackson, lagu-lagu joget, lagu-lagu orang kahwin, lagu-lagu Black Dog Bone pada ketika itu. Jadi mak saya tak galakkan saya sebab dia rasa malu kan, sebab anak dia dah jadi penyanyi pula dah. Selama ni anak dia pergi masuk musabaqah. Jadi macam itulah cerita dia lebih kurang. Jadi tapi saya pun saya secara jujurnya, apabila saya join Step Closer yang Ustaz sebut tadi tu, mula-mula sekali ialah permulaannya nama kumpulan saya ialah Easy Living. Easy Living ni terdiri daripada 8 orang anggota kumpulan Easy Living ni. Jadi Easy Living ni saya tubuhkan dulu. Lepas tu apabila pemain drum saya pada ketika itu Easy Living ni, nama dia Syam. Syam yang main drum bersama dengan kumpulan The Zurah. Itu adalah merupakan Syamsuddin. Jadi dia ni yang nyanyi lagu Suzana kan. Jadi dia join dulu, dia pergi ke Kuala Lumpur dulu tinggalkan kita. Jadi saya terkonting-konting lah dekat situ dengan grup-grup lain. Kita pun buat tak ada nak cik drama, bukan senang, bukan mudah nak cik drama kan yang bagus setanding dengan permainan Syam pada ketika itu. Jadi masa tu Easy Living memang tengah meletup lah. Kita ada kita punya brass, kita ada kita punya trombone, trumpet. Jadi memang full band. Lagu-lagu yang kita main pada ketika itu, lagu-lagu macam Earth, Wind and Fire, lagu-lagu Black Dog Bone. Jadi dia macam big band punya approach lah. Jadi apabila kita dah mula popular dekat ruang kahwin, sehingga kan Ustaz, contoh je kalau macam kata Ustaz nak panggil grup saya untuk buat majlis kahwin anak Ustaz. Tapi Ustaz jumpa dengan kami, saya kata, alamak minta maaf Ustaz, katakan 5 bulan Ustaz punya kan.
minta maaf Ustaz, 5 bulan tu kita dah penuh Ustaz. Ustaz sanggup tukar next week. Pada 11 bulan macam itulah, kerana nakkan band ni. Macam itulah. Jadi punya popularnya, punya hebatnya pada ketika itulah. Bukan kata macam mana. Sebab dia nak hadiahkan kepada orang-orang kenderat dia tadilah yang bertungkus lumur. Kalau tak ada band, orang akan rasa malu lah, tak best lah. Kahwin dia orang ni tak ada band kat sini kan. Jadi macam benda yang tak ni lah kan. Tidak menghargai kendarat-kendarat tu. Jadinya pada ketika itu saya nyanyilah, jadi saya memang cukup popular. Bila dah ada itu, saya pun cakap terus terang dengan mak saya lah. Okey mak, sebenarnya saya menyanyi. Baru menyanyi ni, lepas habis menyanyi orang kahwin, balik dah pukul 2, pukul 3 pagi. Yang buka pintunya mak saya. Bapak saya memang saya tak berapa dengan saya lah kan. Sebab bapak dia saya rasa takut lah. Kalau ketuk kat pintu tingkap tu, mak. Jadi mak saya kan bangun cerita tengah malam. Talian hayat. Talian hayat saya mak saya lah. Sehingga kan mak saya buatkan satu pintu di belakang khusus untuk saya nak balik. Bilik saya tu kat bawah. Jadi dekat bilik tu dia tebuk, dia jadikan pintu. So dia tak payah kacau, tak payah apa, dia takut bapak semarah kan. Jadi sampai ke tahap itu. Jadi saya ada pintu kunci saya sendiri dekat luar. Jadi memang kita taat lah. Orang dulu ni memang dia sangat taat dengan ibu bapa dia lah. Lepas tu jadi dia macam tu lah. Mak saya cakap janji kita nak buat apa pun apalah. Jadi dia tak restu pasal dia takut. Orang-orang yang berhibur ni, yang pertama dia leka dengan hiburan. Nombor 2 ni dia bercampur gaul dengan orang-orang yang minum arak kan. Jadi memang ada lah benda-benda saya tak nafikan. Majlis-majlis orang kahwin ni memang ada yang ada orang minum arak, yang ada pasal dia orang nak enjoy kan. Dia rasa macam masa tu zaman-zaman jahiliah mungkin lah. Jadi dia rasa macam tu lah. Jadi mak saya sangat takut benda yang macam ni. Tetapi saya bersumpah dengan mak saya, arwah mak saya kata, mak, Nas tak jahat mana-mana pun. Dan Alhamdulillah Ustaz, sejujurnya saya benda ni kadang saya malu nak cakap kan. Tapi saya terpaksa cakap lah. Sebab dah banyak kali saya cakap benda ni. Konon-kononnya macam katakan macam saya ni baik sangat lah. Sebenarnya saya manusia biasa je lah. Tetapi atas nasihat ibu saya, atas tunjuk ajar ibu saya, wallahi saya tak pernah sentuh arak setitik pun dalam hidup saya sehingga ke hari ini. Itu maknanya saya taat sangat dengan apa yang mak bapak saya cakap lah. Tapi saya cakap lah, akhirnya saya dilamar oleh Ali Bakar bersama dengan kumpulan Lavender. Maknanya saya tebuk sikit lah macam saya dah pergi. Saya pergi ke Kuala Lumpur. Masa tu saya kerja dengan Tenaga Nasional. Saya pindah ke Kuala Lumpur. Jadi bila pindah ke Kuala Lumpur, arwah Mandaya dan juga arwah Samad datang berjumpa saya di pejabat di Bangsa. Masa tu saya kerja di KL South. Sebagai penyurih, sebagai pelukis pelan. Jadi saya duduk kat situ, masa tu saya baru sangat lagi lah. Jadi bila Mandaya dengan arwah Samad datang berjumpa saya, dia kata dia nak panggil Lavender, nak panggil saya nyanyi. Untuk pengetahuan semua, saya adalah merupakan penyanyi yang ke-6 dalam kumpulan Lavender. Pada ketika itu, kita nyanyi di kelab malam lah. Termasuklah Man Bai ada menyanyi dengan kumpulan Lavender. Rahim Ma'ruf ada nyanyi dengan kumpulan Lavender. Ada satu model Lan Cream lah, apa nama dia, Lan. Kita panggil dia Lan Cina. Lan Cina pun pernah nyanyi dengan Lavender di kelab malam. Okay? Dan juga Roy pun pernah nyanyi dengan Lavender. Tapi selepas Roy, baru saya. Maknanya lepas Roy Ma'ruf, Man Bai apa semua sekali ni, lepas tu Roy, lepas Roy baru saya. Saya pun dilamar oleh Mandaya dan juga Samad yang melamar saya lah. Jadi pada ketika itu saya tumpulah sebab saya bersyukur sebab saya sekolah dalam English medium. Jadi bila dalam English medium ni, masa tu Ustaz, dia tak ada macam nak tulis-tulis, nak cari lagu, nak cari apa nak dengar macam sekarang ada lirik, kita boleh Google kat sana, dulu tak ada. Okay, God bless maknanya lagu-lagu yang saya dapat tu suai dengar pada telinga je. Kaset sampai dah layu kaset tu. Pusing balik kan, dengar nak carikan lirik dia, kita kena tulis pakai tangan ya. Ya, benda-benda yang macam ni bukan satu benda yang sukar. Bukan benda yang mudah, sangat sukar. Tapi saya minta restu dengan mak saya.
mak saya memang sejujurnya dia tak restu saja jadi penyanyi lah. Dia tak suka. Tetapi Ustaz, setelah apabila mak saya dah meninggal dunia, dia tahulah. Dia tahu anak saya dah popular. Anak dia dah tahu. Dia tahu rambut panjang lepas tu. Tapi dia pun dia tak cakap banyak lah. Dia kata jaga diri baik-baik lah. Ni, itu semua sekali lah. Tapi Ustaz, saya rasa sangat terharu apabila dia meninggal, hari dia dah meninggal dunia tu, lepas tu kita kemas-kemas bilik dia. Saya lihat dalam bilik dia adalah dia kumpul keratan-keratan akbar anak dia, iaitu saya. Jadi dia potong keratan akbar tu, dia potong, dia simpan dalam almari macam baju dia buat keratan akbar tu. Sehinggalah ke saat ini maknanya dia bangga sebenarnya, cuma dia tak zahirkan kat orang lain lah. Mungkin. Jadi saya ambil keratan akbar tu, saya pun simpan sehingga ke hari ini. Itu hasil daripada keratan akbar mak saya lah. Jadi itulah cerita dia. Ini pun cerita dah lama kan. Dah saya nyanyi pun dah dekat 40 tahun. Jadinya Alhamdulillah. Cumanya yang paling penting Ustaz, bukan mudah. Orang dulu nak tengok studio pun tak tahu. Nak tengok studio pun tak kerti macam mana rupa studio ni kan. Tapi orang yang datang dekat luar-luar ni yang datang nak tengok studio pun tak dibenarkan. Hanya yang terlibat dalam pembikinan sahaja yang boleh masuk studio. Jadinya yang kalau orang luar-luar nak tengok-tengok ni apa semua tak ada. Rahsia. Lagu dulu ada lagu rahsia. Sebelum kita dapat keluarkan lagu tu, kita nak keluar kat luar, dalam tu dulu. Yang boleh dengar lagu ni hanya syarikat rakaman sahaja. Jadi syarikat rakaman dah dengar lagu ni dah apa, then barulah dia riliskan. Itu pun diriliskan satu dulu kat radio. Kemudian ni barulah dicetak baru dan barulah dikeluarkan 10 album. Sekali 10 lagu dalam satu album. Jadi itu yang menariknya. Yang menariknya bukan macam sekarang. Sekarang ni mudah, orang boleh tengok studio, boleh apa. Dan saya yakin sama ada penyanyi solo ataupun penyanyi apa lagi, penyanyi berkumpulan. Yang paling utamanya Ustaz ialah kita kena ada teamwork. Maknanya kita ada satu team yang membolehkan lagu itu boleh pakai sehingga ke saat ini, sehingga ke hari ini. Jadi kalau kita nak buat song sendiri, kita nyanyi solo, kita buat lirik, kita buat muzik, kita sendiri, lepas tu share sikit-sikit, orang lain punya pendapat pun dia tak nak pakai sangat. So benda tu boleh lah, sedap, tapi sebulan 2 bulan okey lah. Betul. Itu yang saya nampak lah kan. Because teamwork ni Ustaz sangat penting. Ya. Itu setakat itu sikit Ustaz. Jadi sebenarnya apa yang kita boleh ambil kat situ, sebenarnya tak kira lah kita ni penyanyi ke, engineer ke, lawyer, doktor ke, kita jadi magistrate kan. Jadi tak kisah apa juga diri kita, bila pergi ke mana-mana tempat, makna kita jangan jangan berubah perangai kita tu. Kita dah dididik dengan baik, dah disiapkan rules dengan baik kan. Jadi tiba-tiba sampai kepada ramai orang macam tu. Berapa ramai yang kecundang sampaikan dia tak mengaku pun dia datang daripada kampung tu. Ya Allah. Ada satu hamba Allah ni, dia duduk kampung. Kemudian bila pergi bandar, dia mengaku dengan orang, bapak dia manager bank, mak dia pegawai tinggi kerajaan. Wah, mak si rumah, ayah kerja kebunnya kat kampung. Tapi dan sanggup tu, dan dia tak nak orang tahu cerita tu. Sampaikan dia nampak saya pun dia lari-lari. Kan? Apa hal? Ada orang macam tu. Itu belum jadi penyanyi dia gitu, kan? Kiranya maknanya kalau cerita tanggang tu banyaklah jadi sebenarnya kan. Kan? Jadi malam ni banyak komen. Untuk pengetahuan, malam ni pertama kalinya kita nampak malam ni ada daripada Leeds, UK pun tengok. Semua peminat-peminat di hall bertiga. Malam ni ada ni Kawi Roza daripada Brunei. Ada orang yang tanya ni Hamidah Zainal dari Leeds, United Kingdom. Kemudian diorang semua seronoklah, nanti boleh baca komen, nanti boleh respon kat diorang. Makin cantik Kak Salwa. Boy, sabarlah aku. Ni Engku Sikantan, comelnya Salwa. Assalamualaikum Mama Sheila tu kan. Oh mak ni seorang ni. Jasni. Assalamualaikum Kak Sheila Amin, hingga sekarang masih maintain superb kan. Macam tu dia.
Kak Salwa tak makan dek usia, dia petua tak Kak? Dia kata. Lepas tu legend semua ni. Saya peminat setia Datuk Nash dan kumpulan left-handed. Salam dari Johor Bahru. Ada ni. Terima kasih. Alhamdulillah. Nanti boleh tengok Malam ni tuan-tuan semua, kita bersiaran langsung di Facebook Syamsul Amri Ismail Official dan juga di Facebook Yayasan Budi Hasan Malaysia dan juga di YouTube Syamsul Debat TV. Jadi ada 3 channel boleh tengok. Lagi dahsyat daripada bola. Bola pun biasanya satu channel je. Kita live malam ni 3 channel. Biasa kita tengok bola kat UK, ni orang UK tengok live kita. Kan? Thank you. Jadi mohon kerjasama semua. Boleh. Kalau siapa kalau sambil-sambil semua dengar-dengar ni, kalau buka kat YouTube, kalau ada phone lain tengok kat YouTube tu boleh tengok. Dia orang tengah berlawan chat tu, dia tengah chatting komen-komen ni. Apa yang you all cakap semua. Alhamdulillah. Jadi kepada semua yang tengah follow malam ni, tolong semua ni tolong sharekan pada yang lain, mudah-mudahan. Kan ramai yang tak tahu. Okey. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada Kak Sheila Amin, kan? Kalaulah pergi ke Kuala Pilah, singgah sebentar di Pekandangi. Macam tu lah ayat dia lebih kurang kan. Saya ayat dia, cakap boleh tak? Itulah. Wahal, tu saya heran tu. Kalau pergi ke Kuala Pilah, singgah Kek Bangi. Wahal Dangi tu dah dalam Pilah lah tu. Saya pun tak faham macam mana kan. Tapi tak apalah. Janji dia bunyi kan. Tapi lagu tu sentiasa lah menjadi solat untuk orang dulu-dulu lah. Jadi, dulu pernah Kak Sheila Amin terlibat dengan orkestra tentera darat kan. Jadi benarnya dekat situ bermulanya ke atau bermula dekat mana sebenarnya karier Kak Sheila, dan apa kriteria yang kena ambil kira dulu bila nak jadi seorang penyanyi selain pada apa yang telah Datuk Nash sebut tadi. Silakan. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sheila Amin atau lepas GV tu semua saya letak nama saya as a Mama Sheila. Okey. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salwa. Salam. Datuk Nash. Salam. Syamsul, Saudara Syamsul dan juga semua yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih banyak-banyak kerana sama-sama kita pada malam ini. Okey, saya dulu kalau katakan dalam bidang nyanyian ni memang daripada sekolah lagi. Daripada sekolah lagi saya dah mula menyanyi dah. Saya dah mula terlibat dah daripada sekolah rendah lagi. Saya mula terlibat dengan persembahan-persembahan choir, main-main angklung, apa semua kat sekolah rendah. Dan tak serius lagi lah dalam menyanyi-menyanyi dekat pentas sama belum lagi. Tapi mula-mula saya naik pentas, umur saya tak salah 5 tahun kot. 5 tahun saya naik pentas, itu pun bukan menyanyi tau. Itu saya memperaga baju. So jadi masa tu arwah ayah polis. Jadi dekat camp tu memang ada selalu memang ada acara lah. Jadi salah satu acaranya peraga baju. So jadi saya naik pentas hari tu masa tu untuk bertanding sebagai bertanding fashion. So jadi menang dapat nombor 3. Bukan menyanyi. So jadi itu pelibatan saya mula-mula sekali saya naik pentas. Tapi lepas sekolah rendah saya menyanyi choir dan lepas tu main angklung dan bila masuk sekolah mana tu Kak? Sekolah rendah mana? Sekolah rendah kat mana? Sekolah Hampangan. Hampangan, okey. Hampangan Seremban, okey. Sekolah menengah? Menengah Tengku Durah. Oh, Tengku Durah. Okey. Tengku Ampuan Durah. Power and Handsome Durah ni. And then Tengku Durah tu pula yang bestnya pula ramai sangat orang kata atlet. Memang pemain bola sepak state sana. Yeah, lepas tu pelakon penyanyi pun daripada sekolah menengah Tengku Durah juga. Hatan Datuk Hatan tu sekolah dengan saya. Okey, lepas tu siapa Umi Emma Fatimah dulu Tengku Durah. Oh ya ke? Datuk Ahmad Tamim Syariga Tengku Durah. Ramai yang dilahirkan daripada Tengku Durah. Okey. So lepas tu Kak Sheila mula terlibat dengan menyanyi lepas Kak Sheila serius dalam atas pentas ni bersama dengan Pentarama.
Pentarama itu adalah di bawah Pentarama. Jabatan Penerangan. Okey, Penerangan. Jabatan Penerangan. So, jadi Kak Sheila Sama terlibatlah dengan sama dengan Saleh Yaakob lah. Saleh Yaakob, Ayatul Tasrif, Jamal Abdillah pun pentarama dulu. Okey, Jamal Abdillah dulu pentarama. Lepas tu Dayang Kuintan dulu pun pentarama. So ramai sangat. Syarif Mona dulu pentarama. So, jadi dekat situ, tapi Kak Sheila banyak kira ikut pentarama punya persembahan lah. So, jadi pentarama dulu kami terdedah banyak stage di daerah-daerah. Okey, so jadi yang bestnya bila menyanyi dengan pentarama dulu, bila tengah menyanyi tu in between the song, so maknanya macam ada muzik chorus, tahu tak? Wang. Ada muzik chorus tu kan Wang. So jadi kita orang kena menyampaikan apa kalau kata macam masa tu sibuk pasal dadah. So in between the song tu kita orang kena sebut, okay, dadah itu berbahaya, dadah itu ini. So jadi itu pentarama punya tugas menyanyi dulu. So jadi tapi kriteria untuk bersama-sama dengan pentarama dulu, you kena pandai menyanyi, boleh menari dan boleh berlakon. So jadi saya cuma menari dengan berlakon saja. Kak Sheila tak menari dengan menyanyi saja, berlakon tak pernah lagi. Okey, dengan pentarama. So jadi masa tu dengan pentarama dan tahun berapa 82 macam tu. Lepas tu peluang diberi peluang untuk bersama-sama dengan orkestra tentera darat. So, jadi masa tu pun memang tak ada lagi pun terlibat serius untuk menjadi penyanyi rakaman, belum lagi. Jadi bila ada peluang untuk bersama dengan orkestra tentera darat masa tu OTD, jadi saya pun masuk juga masuk audition tau. So, jadi bila audition tu saya terpilih sebab boleh menyanyi dalam bahasa Inggeris, boleh menyanyi dalam bahasa macam ada dua tiga bahasa yang Kak Sheila boleh sampaikan. So dia Japanese, Mexican, Latin, Inggeris, lepas tu dengan lagu Malay of course lah. So lagu Jepun semua macam tu. So jadi itu kriteria untuk masuk Orkestra Tentera Darat. So dan bila bersama dengan Orkestra Tentera Darat tu, jadi masa tu Orkestra Tentera Darat tengah popular dengan Pranita. Okay, so Pranita. So jadi saya pun ada dapat peluang juga buat rakaman satu album bersama dengan Pranita. Okay, tapi lagu sungguh-sungguh popular masa tu dengan Pranita. Tak tahulah pada Syamsul Debat kena tahu tak lagi Pranita OTD. Oh, maksud tak, saya tahu yang nampak yang Orkestra Tentera Darat tu memang tu selalu nampak kan, dia orang memang belakang tu pakai background baju putih sama semua kan, baju uniform kan. Tu ingatlah. Ya, itu maknanya full orkestra punya uniform lah. So jadi itulah bila bersama dengan Orkestra Tentera Darat barulah kita ada peluang untuk menyanyi di hotel-hotel. Hadirin dia pula semua VVIP dan kami masa dengan OTD pernah selalu sangat dapat jemputan untuk menyanyi di istana, menyanyi di hotel-hotel besar. So, jadi dekat situlah langkah seterusnya setapak lagi untuk bersama-sama menyanyi terlibat dengan persembahan di hotel dan istana macam tu. So lepas dulu kat hotel bayar mahal tak? Masa tu dengan OTD tu tak tahulah berapa dia bayar. Tak kisahlah berapa dia bayar. Yang Mama Sheila ni dapat berapa? Oh, kalau sekarang tu nantilah, dulu tak sampai. Tak, dulu. Yang dulu tu bayar berapa nak tahu, nak bezakan dengan hari ni kan. Masa dengan Tentera Darat. Kalau masa dengan makan gaji. Kita orang bayar gaji. Oh. Dibayar gaji sahaja. So jadi maknanya you kerja daripada pukul 7 pagi, lepas tu malam kan show, pukul 7 pagi besok balik, pun bayar gaji tu juga. Oh. Ya. Macam tu lah kan. Macam tu lah. Okay, so jadi gaji pula ikut pangkat. Masa dengan Orkestra Tentera Darat. Kalau gaji masa menyanyi tu grade berapa? Saya Lance Corporal. Lance Corporal. Oh, tercalit. Oh, okey. Lance Corporal satu calit, berapa nak gaji masa tu. Oh. Pengalaman tu. Orang ramai orang tak tahu. Kan?
Ramai tak tahu. Tapi masa dengan Orkestra Teater Darat dulu, kami bukannya terus masuk dan terus menyanyi, tidak. Tapi kami tetap juga terlibat dengan dengan tentera. Kami kena pergi masuk hutan, kami kena pegang senjata, kami kena menembak. Kena macam tapi itu asas sajalah. Dalam sebulan kami diserapkan ke camp tertentu untuk mengikuti latihan asas ketenteraan. So jadi jangan kata glamour, memang glamour lah masa dengan dengan OTD, tapi bayar dia gaji tentera, so jadi whatever kerja lebih masa pun tetap bayar gaji macam tu juga. Tapi apapun pun Kak Sheila rasa bangga sebab pengalaman bersama dengan Orkestra Tentera Darat dan Pentarama itu yang Kak Sheila dapat dan Kak Sheila timba dan Kak Sheila adapt dalam bila Kak Sheila dah jadi artis. Disiplin dan komitmen sangat-sangat kita orang kata sangat-sangat dipertanggungjawabkan lah as artis bagi Kak Sheila. Jadi lepas tu kriteria kalau nak katakan tadi dah cakap lah kan, kriteria dia boleh nyanyi lagu macam-macam lah dengan Orkestra Tentera Darat. So kiranya bukan senang lah untuk nak menjadi macam Nash, Datuk Nash dengan izin mak, dengan izin emak untuk dan berjaya sampai ke hari ini, alhamdulillah. So saya pun juga macam tu juga. So memang masa saya terlibat dengan menjadi artis ni dulu, ayah dah tak ada. So, jadi mak sahajalah yang membela saya dan mak yang sangat-sangat orang kata dia sangat-sangat menggalakkan. Sampai dulu saya pernah terlibat dengan bintang RTM. Kak Sheila pernah masuk bintang RTM dulu. Waktu tu juara adalah Juliza Adlizan. Juliza Adlizan ke? Alamak. Juliza Adlizan kot. Okay. So jadi tapi saya sampai ke semi-final saja. Tapi yang bawa saya kenal tu. Saya kenal lagi Juliza Adlizan tu. Maknanya tua jugalah saya ni kan. Orang lain, orang budak-budak sekarang tak berkenal. Okey, sambung. Okey. Kan. Okey, so lagi jadi lepas bersama dengan yang bagusnya sebab arwah mak sangat-sangat supportif. Saya pergi audition di bintang RTM dulu, bukannya macam sekarang ni RTM keluar ke semua negeri-negeri untuk cari bakat. Tapi dulu tidak. Cuma ada 3 saja kot, tak salah saya 3 saja stesen yang dia open untuk audition. Salah satu kalau macam di selatan Johor, di tengah Kuala Lumpur dan utara adalah Penang. Tak salah saya lah. Okay. So jadi kalau saya dulu di Seremban, saya kena pergi Kuala Lumpur audition. Okay. Yang bawa saya pergi naik bas daripada Seremban ke SKS. Naik bas SKS. SKS. Naik bas SKS daripada Seremban ke Angkasa Puri dengan arwah mak. So jadi begitulah. Itu lagi dahsyat Datuk Nes ya. Dengan mak-mak dia bawa sekali. bukan saya bawa mak bawa. Tahulah, mak bawa lah. Yalah, makna mak jagalah. Guardian angel lah kata kan. So jadi itu orang kata disebabkan galakan, disebabkan orang kata pengorbanan, disebabkan orang kata restu daripada arwah mak. So macam Nash, sebab itulah kita berada di sini. Itu yang saya nampak. So jadi contribution bila mak tu dah bagi pengorbanan macam tu, so jadi yalah orang kata apa yang kita bagi tak naklah kita heboh-hebohkan, tak naklah kita war-warkan. Itu antara saya dengan mak dan alhamdulillah. So whatever apa saja yang arwah mak bagi dulu dan alhamdulillah perginya dia saya dapat tunaikan segala permintaan dia. Alhamdulillah. Jadi makna apa yang kita dapat malam ni daripada apa yang Datuk Nes dah cakap, apa yang disebut oleh Mama Sheila kita, Kak Sheila Amin kita,
Pertama, komitmen, disiplin dan satu perkara lagi yang mana dua-dua ni dah sebut adalah ibu kita. Maknanya orang tua kita. Ramai orang kadang-kadang bila dia naik, dia dah mula menongkat langit, dia mula rasa, alah ni semua mak ayah ni semua tak apalah, aku boleh hidup sendiri. Salah sebenarnya. Salah. Macam mana pun, dia lebih manis lagi kalau ada diiringi dengan mak ayah kita. Tu dia. Nak pula, tanyalah semua orang. Tanyalah Datuk Nesh, tanyalah Kak Sheila kita. Once mak kita dah tak ada, sebahagian daripada diri kita dah hilang. Tu dia kena ingat. Kita hilang satu kejadian dulu, mesti tak ada orang cakap, kakak tolong doakan saya. Tak, kebanyakan mak doakan saya, mak tetap doa mak juga. Itu sebenarnya. Kan? Jadi itulah. InsyaAllah mudah-mudahan jadi itu bukan untuk semua yang sedang menyaksikan. Itu sebabnya saya pernah ceramah dulu, ada satu buku. Ada satu buku, saya tak boleh lupa tu, saya ceramah dekat Seremban. Bukan kat Seremban, saya ceramah dekat perpustakaan di Shah Alam. Kekuatan doa seorang ibu. Itu dia, ada 10 sebenarnya. Saya pun tak ingat apa bendanya sebab masa tu dia kelancar buku saya ceramah. Saya pun tonyoh sign dekat buku tu. Wah, bukan buku aku. Buku siapa pun tak tahu. Tapi tajuk dia memang kekuatan doa seorang ibu. Memang power. Tu sebabnya suami pun awak doakan saya. Suami pun cakap dengan isteri dia. Sebab dia tu adalah ibu pada anak-anak. Tu yang power. Jadi orang lelaki, jagalah rumah elok-elok. Sekali dia doa yang bukan-bukan, pening kepala. Kan? Dan saya teringat kan kepada Kak Salwa, saya sampai hari ni masih teringat bisikkan seorang lelaki hebat. Handsome pun handsome orang tu. Dia cakap apa-apa pun Ustaz, gimana Ustaz, jangan Ustaz ingat je Ustaz. Ustaz maintain je, Ustaz relax je. Nama dia Subadron Aziz. Satu orang tu. Itu orang paling power tu. Saya dulu cukup minat tu. Saya dulu masa minat KL, masa Fandi Ahmad dengan Subadron dulu. Saya beli baju putih. Saya ambil marker pen buat belang-belang. Walaupun saya bukan orang KL, buat baju, main bola petang-petang. Konon minat gila kat KL dulu kan. Malik Awab kan. Orang minat betul. Masa tu Datuk Nesh, pemain Johor masa tu Anwar apa nama? Yang super sub tu. Anwar Abu Bakar kan. Hui, masa tu zaman-zaman tu. Dahsyat lah. Okay, tak apalah. Kita balik pada Kak Salwa. Malam ni semua. Malam ni ramai yang seronok sebab dia sebut ini 3 orang yang telah mewarnai dunia muzik 80-an dan tak ada yang paling hebat daripada Rasa Tempoh tu katanya. Allahu Akbar. Sebab zaman dulu kita pakai kaset. Kan? Konon pula radio tu kalau tekan tu keletap tu buka dia punya sampai kaset tu. Betul. Kalau yang radio yang mahal sikit tahu dia tu buka cin. Tu mahal tu. Tu kalau buka keletap, yang best tu record suara sendiri. Ya, lepas ni kita dengar lagu konon nak jadi DJ. Konon. Lopez tu buatnya radio tu tak cukup power kan. Dah terbalik pula kaset, dah ambil pen, pusing balik. Betul. Konon pula kita suka. Siap cantum. Kalau putus siap cantum. Lepas tu kena pula sukalah satu lagu yang Kak Salwa tu kan. Kenalah pusing play. Belum sampai lagi. Pusing. Pakai pen, pakai pensel, pusing. Allah zaman tu. Sekarang tekan je dah nampak lagu tu. Tekan lagu ni nampak lagu. Semua touch screen je kan sekarang. Itulah. Zaman ni. Zaman dulu lah. Dulu Ustaz, bila orang yang kalau suara sakit kan. Kalau suara perit sakit, dia miming Ustaz. Ada juga tapi miming pakai kaset. Ustaz bayangkanlah. Kalau miming pakai kaset. ini berlaku. Tak percaya tanya Salwa, tak percaya tanya Sheila. Ya. Miming pakai kaset. Lagu tu semua. Betul kan? Dadi dudi. Masa kaset lembik. Betul. Allah, lepas tu buatnya kaset tu terbelit, rosak. Kita takut kat kedai muzik kaset tu dah tak ada. Kita takut dah habis. Betul. Kita nak make sure collection. Lepas tu susun kaset tu. Oh ni koleksi. Allah Akbar. Itulah kan. Dulu-dulu lah Di zaman-zaman ni yang tak boleh lupa lah. Tapi tetap itu zaman yang tetap hidup dalam kenangan kita lah. Okey Kak Salwa. Kalau boleh kita tanya kan,
Kak Salwa memulakan bidang nyanyian ni kan sejak bila sebab Kak Salwa ni pun kalau ikut dulu Kak Salwa daripada perkembangan lagu-lagu yang yalah lagu-lagu yang berjiwa kan. Saya zaman-zaman tu lepas tu tapi tiba-tiba masuk dandut jap kan. Macam mana boleh mula pergi ke dandut kan. Tapi apa pun nak tahu macam mana bermulanya dan mungkin boleh kongsi pantang larang sebagai penyanyi dulu-dulu lah pantang larang dia kalau boleh share dekat dengan kita semua. Silakan. Pantang larang dia memanglah banyak. Salwa sebenarnya mula-mula menyanyi tahun 1985. Salwa ni lain. Masa kat sekolah memang tak ada menyanyi, tak ada apa-apa menyanyi, semua tak ada. Memang mak tak bagi Salwa menyanyi. Masa time sekolah. Sekolah baru Salwa menyanyi. Sebab dulu Kak Salwa asal Johor je kan? Johor Bahru. Tapi kampung di Muar. Kita sama dengan Datuk Nes. Sama lah. Sama. Tapi Salwa memang tak dapat, sebenarnya mula-mula tu memang tak dapat galakan daripada mak apa, memang tak dapat galakan. Sebab orang dulu-dulu ni kalau boleh dia nak suruh kita ni belajar. Dia nak suruh kita jadi doktor kan, nak suruh jadi benda-benda macam itu. Tapi Salwa memang kata orang memang Salwa memang minat sebab mak dulu memang penyanyi nasyid. Abah dulu pun memang dia pandai petik gitar. Dia memang ganas. Benda tu tak lari. Maknanya darah seni tu memang dah ada pada mak dengan abah kan. Jadi dia larang kita nak juga kan. Jadi bagi Salwa alhamdulillah akhirnya mak dengan abah bagi Salwa galakan. Walaupun awalnya memang tak diberikan galakan. Tapi kita ni degil, anak paling degil Salwa lah. Kalau Salwa nak juga. Jadi Salwa rasa Salwa boleh pergi jauh. Jadi pengalaman tu memang sukar lah. Kalau dulu-dulu pengalaman untuk nak menjadi seorang penyanyi tu sangat payah. Salwa terpaksa masuk pertandingan nyanyian. Masa mana kita kena masuk bertanding. Nak menunjukkan bakat kita pada RTM. Yang penting pada RTM Johor Bahru kawasan selatan. Jadi pertama selepas sekolah, selepas SPM, Salwa masuk pertandingan yang besar-besar lah. Salwa dapat juara gelaran Salomon Negeri Johor. Untuk mendapatkan gelaran Salomon Negeri Johor pada tahun 1985. Lepas tu Salwa ada masuk dapat juara bintang pujaan RTM Johor Bahru. Itulah saya dapat tawaran untuk merakamkan album yang pertama. Dan lepas tu Salwa berpindah ke Kuala Lumpur. Sebenarnya bukannya senang untuk nak menjadi seorang penyanyi, kita tak ada tempat di Kuala Lumpur. Memang tak ada saudara mara memang ada, tapi Salwa memang tak suka nak menyusahkan saudara mara ke ataupun adik-beradik ke, tak nak. Jadi Salwa sangat terasa terhutang budi dengan Hairil Khamis, iaitu abang kepada Azizul Khamis. Dia yang kata orang yang mengundang Salwa datang ke rumah dia untuk menumpang di rumah dia selama setahun. Di situlah Salwa dapat tawaran buat album untuk yang kedua bersama dengan Aisatan, dan di situlah Salwa dapat undangan menyanyi di RTM. Dan di situlah sampailah sekarang ni alhamdulillah rezeki Salwa, syukur alhamdulillah mungkin dengan doa mak abah kan, Salwa masih lagi berada di pesada seni sampailah sekarang ni. Sekarang ni saya ada nampak agak lah orang share Kak Salwa nyanyi kak. Kalau kat pergi kahwin tiba-tiba orang panggil nyanyi juga alhamdulillah. Tak susah. Dulu kalau kita dulu funfair lah yang kita laku. Dekat dulu masa funfair dulu dia punya poster dia lekat-lekat dekat pokok-pokok tu. Malam ni artis siapa, walaupun tulis pakai marker je, lepas tu dia foto state banyak kan, tapi tangan orang macam mana rasa nak pergi. Dulu kalau RTM dulu, kalau pentas Baria ni betul Nash dengan Salwa. Diorang kan ada naik buat van, lepas tu kan diorang dia buat pengumuman tu, Yes. Lepas tu balinglah kertas. Balinglah apa tu gambar-gambar kita kan yang baling itu merasa. Memang merasa. Tapi memang banyak kenangan lah. Sebelum nak jadi penyanyi memang susah, memang sukar. Kan banyak menempuh. Jadi pantang larang ni apa pantang larang tadi? Okey, sebenarnya maksudnya pantang larang yang macam mana tu? Lah, dah tanya aku pula dah. Orang tanya. Tak ada lah. Mana bila kita jadi penyanyi, apa pantang larang yang kita tak boleh buat? The do and the don't, siapa dia yang kita tak boleh buat rasanya? Kan? Mungkin macam tadi lah, Nes tadi, mak dia dah pesan kan, jangan terlibat benda-benda yang tak elok. Jadi Tok Nes kata, memang dengan
beritahu tak terlibat dengan arak, tak terlibat dengan contohlah Pantang kan. larang, pantang larang tu yang pertama sekali yang mak pesan, jangan tinggal solat, itu je. Apa pun yang terjadi, mana jauh mana pergi pun, setinggi mana pun kan, tolong jangan tinggalkan solat. Itu yang Sawa ingatlah. Jadi bermakna bila kita tak tinggalkan solat tu, maknanya macam ada benda-benda yang tak baik tu dapatlah selalu ada terhalang-terhalang kan. Alhamdulillah. Dan Sawa pun dapat jodoh pun, Alhamdulillah. Dapat jodoh pun, suami pun baik kan. Jadi tak ada masalah lah benda-benda. Jadi jangan tinggalkan solat dan jangan tinggalkan subat. Itu yang penting lah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi itulah dia. Jadi mana kata semuanya ada the do and the don'ts. Memang walau siapa pun bawa diri kita, jadilah kita macam ikan di laut. Walau beratus tahun, beribu tahun dia dalam laut, dia tak pernah masin. Tak pernah masin walaupun laut tu masin. Sampai bawa ke darat pun tak masin lagi. Tak masin. Akhirnya orang jemur dia, lumur dengan garam, buntang mata sebab dia tak rela dimasinkan. Itu cerita dia kan. Jadi apa pun kita balik pada rasam diri kita ni balik kan. Macam Datuk Nash tadi kan. Cuba tengok. Saya fikir-fikir kan. Sebab saya duduk kat tempat dia ni ada lebih kurang lah. Kan. Maksudnya bila dengan keluarga macam ni kan. Lepas tu tiba-tiba kawan-kawan pergi kenduri pula. Wah, lepas tu ada member hulu-hulu saja suka-suka nyanyi kat kuning kahwin tu, balik siap kau kan. Memang mendapatlah balik tu kan. Tunai. Betul. Tunai, itu satu. Tu betul saya cakap dengan yang Datuk Nash cakap tu betul. Kita tengok kiri kanan ni, mak tak ada, abah tak ada, okey, line clear apa. Radio bergerak banyak kan. Semua CNN. Anak engkau senang menyanyi dia kat kenduri apa tu tadi. Ya Allah. Pitam. Itu belum cerita lagi. Main takraw. Kan? Semua dulu-dulu mana berani beli seluar pendek? Tak berani. Anak Bilal gila betul. Tapi sampai dekat gelanggang, sudahnya abah. Tapi yang bagus arwah abah tu dulu, dia jenis slotok. Kau ni pun kalau kau jagalah abah kau ni sikit. Cubalah kau tutup aurat sikit kan. Kau nak main-main lah tapi tutup aurat tu kan. Kita kalah bila selotok tu yang kalah tu. Betul. Kena sebat 2-3 kali tu. Itu memang tak jadi. Tapi sama. Orang dulu pukul 7 memang sebelum mengaji dekat surau masjid kita mesti dah sampai rumah. Ya betul. Jangan. Kalau dengar dah mengaji tu, berlari ni, jangan azan. Janganlah azan dulu, katakan. Lepas tu, sama. Talian hayat pintu belakang. Mak, buka pintu. Sebab arwah abah pukul 7 memang tutup pintu. Sebab kalau maghrib ni azan kau berbalik, itu ikut pelosit tu. Pelosit, setan, apa bodoh, iblis semualah. Kan, macam-macam. Ya, dulu, betul tak? Kak Sheila, Kak Salwa sama. Siapa yang berani onkan TV tu waktu maghrib? Tak ada. Woi, tak dapat. Selagi arwah abah tak tekan nak tengok berita pukul 8, memang tak merasa. Kan? Kita diam. Tak berani. Sekarang berjemaah depan TV tengok drama pukul 7. Allah. Betul. Apa dah tajuk drama tu? Rahimah tanpa rahim. Macam tu lah lebih kurang. Saya tak tengok. Saya tahu tajuk je. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Jadi kita akan masuk pusingan yang kedua. Jadi sebelum kita tanya soalan seterusnya kepada Datuk Nash, kita nak tunjukkan video ini. Jus Nutrinash dihasilkan dari perahan jus bawang putih, jus halia, jus lemon, cuka apple dan madu lebah asli. Tanpa campuran air dan kesegarannya terjamin. Tanpa menggunakan bahan pengawet, mempunyai sijil piawaian pemakanan dari Mardi. Jus ini homemade, bukan dihasilkan dari kilang. Jus penawar kolesterol ini bagus untuk mereka yang menghadapi masalah seperti saluran darah tersumbat, kolesterol tinggi dalam darah, membantu pesakit kencing manis dan darah tinggi, masalah angin dalam badan, melawaskan pembuangan air, menghilangkan bau badan, batuk, selsema,
migrain dan juga masalah gastrik serta pelbagai lagi jenis penyakit. Jangan lupa Nutrinash, sedap dan mantap. Sedap rasanya, mantap tenaganya. Selamat mencuba. Dia punya voice over tu yang mahal tu. Suara dia kan. Mak steady lah. Saya tak sangka pula Datuk Nes sekarang ni dah buat voice over. Masyaallah. Datuk, explain sikit tu. Produk tu dah lama tu, produk ni. Okey, produk ni boleh dikatakan dalam tak sampai setahun lagi lah. Ini sejak zaman musim KP ni lah, daripada bulan 3 dulu. Siapalah yang dengar balik tu? Aduh hai. Ustaz. Okey. Sama-sama tu. Okey, jadinya dia kata dalam musim PKP bulan 3 tu hari. Jadi semua sekali tak boleh nak keluar, tak boleh nak apa kan. Saya bersyukur sangat-sangatlah. Hasil daripada didikan saya dan anak-anak saya ni, alhamdulillah anak saya ni boleh dikatakan dia boleh berdikari lah. Saya yang sulung, dia minat tentang niaga sebab dia ikut mak dia kan. Jadi mak dia memang ada restoran, niaga apa semua sekali. Jadi darah niaga tu daripada zaman daripada atuk-atuk dia pun dulu memang dia suka niaga lah. Jadi dia explore. Dulu masa saya di pejabat, masa saya bekerja dengan di Putrajaya. Jadi ada satu setiausaha politik kepada Yang Berhormat Datuk Tuanku Jaafar. Jadi dia Datuk Seri ni dia punya setiausaha politik dia kena sakit jantung. Jadi bila dia sakit jantung, dia nasib baik dia kata pintu rumah dia tu dia tak buka. Dia tak kunci. Nasib dia baik sangat-sangat. Jadi dia balik, dia memang dah tak ada nafas dah. Apa semua sekali. Jadi dia dapat isteri yang sangat hebat, orang Sarawak. Jadi dia dapat isteri yang sangat prihatin tentang kesihatan suami dia. Dia pun Google, dia tengok apa benda nak buat. Jadi dia pun minum, buatlah bercampuran. Lemon, ginger, honey, garlic semua ni kan. Bawang putih, lemon, apa lagi madu, dan juga apple cider. Benda ni memang dah ada dalam market, Ustaz. Memang dah ada dah lama dah. Jadi macam anak saya ni, dia buat benda ni, tetapi dia buat benda ni memang sangat teliti. Sebab nak buat benda-benda jus ni, kita namakan dia Nutrinash. Ni anak saya punya lah. Jadi Nutrinash ni, dia punya apa ni, macam lemon ialah untuk detox, untuk kita melawas pembuangan dan sebagainya. Apple cider, jus madu, garlic, bawang putih. Ini adalah merupakan nutrition yang sangat kita perlukan dalam tubuh badan kita. Jadi dia buat dengan sepenuh semangat dan penuh teliti. Dia bukan buat dan dimasak benda ni, bukan dia letak dalam periuk ataupun dalam periuk aluminium. Jadi dia bahan-bahan yang dia buat ni pun adalah bahan-bahan yang terpilih. Honey adalah honey yang sangat yang original. Tidak ada setitik gula pun. Memang dia pakai madu sahaja. Kemudiannya Halia tu ada orang cakap dia minum dah tapi sampai sudah tak jumpa madu. Rasa ada. Macam itulah ayat dia. Kemudiannya Halia itu Halia itu dia cari Halia yang muda, Halia yang fresh. Dan dia masak dengan slow cooker. Selama berapa jam dia masak, dan dia masak dalam periuk kaca. Itu yang saya rasa Cina kan. Harga dia berapa tu? Harganya berapa tu? Harga dia saya pun memang nak cari untuk stokis. Siapa yang agent kan, bolehlah datang, boleh menghubungi saya. Memang dah ada dalam saya punya FB saya, semua dah ada. Jadi boleh hubungi saya, boleh jadi stokis, boleh apa. Jadi saya bagi galakan saja kan. Alhamdulillah anak saya, alhamdulillah ini anak sulung saya punya. Jadi saya juga anak saya yang nombor 2, Najiha Nasha, dia juga mempunyai cita rasa dia sendiri. Dia buat cereal granola.
Siri granola dia pun sangat hebat juga. Siri granola dia. Dia ada rasa Maknanya peanut. memang darah meniaga lah ni. Orang kata. Dia orang ni semua hebat. Betul Ustaz. Alhamdulillah. Saya bukan nak puji anak saya. Saya rasa sangat bersyukur lah. Okey. Ustaz Okey, tengok. kita Cara minta. minum je Ustaz. Cara minum Okey, dia saya Ustaz. minum. Pagi dalam satu cup yang kita bagi ni. Kan? Pagi kita minum. Dan malam nak tidur kita minum. InsyaAllah dia akan menstabilkan kita punya keadaan kita. Minum Ustaz. Minum semua. Sedap. Selalu Oh, bismillahirrahmanirrahim. Semua yang tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Patutlah muda selalu Datuk Nash. Dia kena sambil minum, tangan sebelah kena pegang botol macam ni. Tapi Tu, Ustaz, harga berapa tu? Harga pasaran. Kalau tak jadi, belum jadi ejen lah, tak kisahlah. Tapi dia nak beli saja berapa harga? okey, harga dalam pasaran kita jual tak mahal sangat lah dan tak murah sangat pun. Harga dia ialah sebanyak RM65. 60 pada peringkat awal ni kita keluar, memang RM50. Itu pada peringkat awal. Bukan katakan dah banyak dah laku kita nak naik harga, tak ada. Sebab zaman PKP ni bawang putih naik, halia naik, segala macam naik. Jadi kita terpaksa lah. Saya cakap dengan anak saya kita jual RM50 sudahlah. Kan janji orang bagi minum, orang ada kesihatan. Ya, tapi maknanya RM50 kita tolong dia buat je lah. Maknanya gitulah kan. Tapi tak apalah, kita untung sikit pun tak apa. Yang paling pentingnya quality nutrition yang kita lahirkan untuk mereka. Kita minta kepada semua hulu balang anak-anak Datuk Nash yang terbabit dengan perniagaan ni, tolong respon dekat komen tu, minta dia type pada siapa nak dapatkan minuman Nutri-Nash ni, sila hubungi talian-talian ni. So tolong tulis dekat bahagian komen. Jadi mungkin dia orang akan ni. Baik Datuk, saya nak tanya. Kalau dulu kita ada bintang RTM, kini ada terlalu banyak reality show, sampailah PKP terberhenti sekejap. Itu pun kita tengok masih ada jugalah, dia nak on juga reality TV ni. Dan kita tengok ada pula sikap kebanyakan, ada setengah artis tu yang dia pilih, kalau job yang mahal ambil, kalau job yang murah tak ambil, nak pula job kebajikan. Contoh kadang satu artis ni dia combine, dia nak buat satu persembahan, tujuannya nak kutip dana untuk bantu hati-hati tertentu, mungkin tak sihat dan sebagainya. Dan dia tolak mentah-mentah kan, sebab dia kata tak nak lah, sebab alasan dia katalah dia sibuk, tapi ramai yang mengadu kata kemungkinan bersifat sebab tak ada bayaran yang mahal ataupun memang tak ada bayaran sebab memang tujuan tu sukarela. Ada apa pandangan Datuk Nash dalam isu ni? Silakan. Baik, kalau dalam pandangan saya secara jujurnya lah jujurnya. Apabila kita berjumpa dengan seorang artis yang mempunyai sikap yang macam itu, maknanya artis itu memang dilahirkan sebagai seorang yang tidak pernah bersyukur, seorang yang sombong, seorang yang bongkak, seorang yang tidak pernah menilai diri dia, yang sifat diri dia sebagai seorang artis itu adalah semata-mata kerana peminat-peminat dia, kerana sokongan daripada mereka-mereka ini. Kadang-kadang bila kita berniaga lebih, kita berniaga banyak untung, kita nak juga perlu berzakat. Kita bukan zakat tu wajib lah, tapi maksudnya nak juga kita bagi infak, lemah dan sebagainya. Jadi dari segi nyanyian, dari segi suara pun sama juga. Kadang-kadang orang tanya saya dah duduk dalam industri ni dah lebih daripada 40 tahun. Bila orang telefon saya, orang tanya saya, Datuk, berapa you punya kalau misalnya sekarang ni? Saya cakap dengan dia seorang dia. Nak cerita ni semua dah lama. Saya pun dah lama dah nyanyi dah. Saya tanya dia, awak nilai saya menyanyi ni berapa yang awak nilai? Saya tanya dia itu. Kalau itu harga yang awak nilai saya, dia keluh lah, dia tak boleh cakap. Takkan dia nak nilai saya 2,000. Sedangkan saya dah nyanyi lebih daripada 40 tahun. Taksado saya pun dah dekat 4,000 dah harga dia. Kalau cerita pasal nilai. Kan? Tetapi apabila persembahan kita tu mantap, persembahan kita tu bagus, persembahan kita ni baik, orang akan menilai kita. Habis tidak pun dia akan cakap, saya cuma ada harga saya sekian-sekian. Contohnya harga saya 10,000 saya ada. Boleh tak? Padahal kita punya harga tu lebih daripada itu. Kita dah 40 lebih tahun. Contoh. Ataupun dia kata saya cuma ada 15,000 saja. Alah, Tok, nyanyi dalam 2 lagu pun tak apa, Tok. Dia bukan soal 2 atau 3 lagu. Kadang-kadang bila kita nak buat derma, kita nak buat untuk mendapatkan satu dana yang untuk
manfaatkan kepada sesuatu usaha pihak penganjur dan sebagainya untuk, tapi dia kena betul lah. Jangan pula yang si penganjur ni pula pun jahanam juga. Dia kata amal untuk diri dia nak mencekik seorang. Itu pun tak boleh juga kan. Ada juga. Tapi ada bagi juga, saya, tapi bagi saya itu kita tak ambil bab. Asal as long as amal jariah untuk membina sesuatu keadaan yang melibatkan kita untuk memberikan sesuatu infak kepada al-majarah itu, Allah lagi maha mengetahui. Dan dia nak melencong, dia nak mana, kadang-kadang orang, kita nak cakap minta maaf Ustaz. Kadang-kadang dalam surau punya duit pun orang melencong juga. Kan? Betul. Jadi bab benda macam ni kita tak boleh nak apa. Itu janji kita dengan Allah. Kita nak buat itu. Tapi kalau seseorang artis itu, apabila nama dah ada, nak panggil, lepas tu kalau nak lemah macam ni, ni tak payah, tak ada apa kan. Allah akan sempitkan rezeki dia. Betul, Yakinlah cakap betul. saya. Kan? Sebab kadang-kadang orang memerlukan. Saya insya-Allah lah. Tetapi satu juga, janganlah kata kita nak buatkan sesuatu infak ataupun sesuatu amal, kita nyanyi lebih kurang saja. Kan? Contohnya pada syurga baca aku, dia nyanyi, Tuhan sengaja pasal ni free, lepas tu lebih kurang, lepas tu ni separuh. Lepas tu okey, terima kasih. Nak ambil gambar, tak boleh nak ambil gambar. No, you are born to be orang yang sangat sombong, orang yang bongkak, orang yang tak boleh menilai diri you sendiri sebagai seorang yang diangkat oleh peminat-peminat you sendiri. Itu bagi pendapat saya personal lah, Ustaz. Ya? Okey. Saya tak nak, betul lah. saya tak nak menundang jari kepada sesiapa pun, tetapi Ni hakikatnya general tu. General. Tapi kalau dia rasa kadang macam Salwah, kan? Salwah contohnya Sheila. Pergi orang kahwin nyanyi, orang panggil dah tentu dia menyanyi. Kan? Jadi panggil apalah salah nyanyi 1-2 lagu peminat dia ada kat situ. Macam saya juga. Tapi ada juga rakan, aku tak nak nyanyi, tak boleh nyanyi lah. Aku datang sini mana boleh, kita datang nak makan je. Kan? Benda macam tu pun tak boleh juga. Uish. Kita tahu adab Terasa kita. pula saya. Terasa pula. Tak. Sebab saya bukan pergi. tuding. Dah, sahabat saya pergi kuning kahwin pun. Ustaz ceramah sikit. Tu ceramah kuning kahwin. Tak, agak-agak lah DJ ni kan. Tapi itulah dia Ustaz. Kadang-kadang Betul. Ustaz, Betul. lontaran kita kepada setiap amal jariah kita, Allah akan gandakan lagi rezeki kita. Betul. Walaupun bukan hanya daripada niat kita, tetapi rezeki kita daripada sumber lain yang Allah hantar. Betul. Termasuk juga kadang-kadang. Bayangkan Nabi kata, kalau kita mencabut duri pun, mengalihkan duri, jarum, benda tajam dekat jalan pun, itu pun satu bentuk infak kita kepada orang sebenarnya. Tapi Ustaz, saya cakap Ustaz, penyanyi-penyanyi lama semuanya hebat-hebat Ustaz. Kalau pergi orang kahwin ke gimana ke suruh dia orang nyanyi, dia orang tak ada nak pilih, tak ada nak apa, tak ada Ustaz, tak ada langsung. Datang nyanyi, datang satu lagu nyanyi, walaupun ramai kan apa, tak kisah dia orang ni. Pasal dia orang tahu nilaian khidmat itu lebih daripada balasan daripada Allah SWT kepada kita. Itu memang saya sangat yakin. Sebab menggembirakan. Contoh Datuk Nash nyanyi Tuhan sengaja, kita tutup mata teringat zaman yang tu. Bayangkan. Sampailah Kak Sheila nyanyi kan. Apa lagu tu? Kalau asyik lagu tu, lagu lain lah, apa lagu? Rambu rambah. Sama lagu tu. Betul lah tu. Betul lah kan? Bila nyanyi lagu tu, cakap. Tak. Lepas tu balik kampung. Balik rumah. Tadi kan, ya Allah, Kak Sheila Amin nyanyi, ya Allah, sonok itu tu. Ingat lah masa kecil. Benda tu kegembiraan tu. Ya. Hanya kau yang satu di hatiku. Kadang-kadang Ustaz, nanti yang kita datang tu, anak dah 2 dah. Bila dia jumpa kita, Uncle ingat tak? Uncle saya kahwin, Uncle lah nyanyi gitu. Benda-benda yang macam ni kan. Sekarang saya dah ada 2 anak. So, ya ke? Kadang-kadang kita Nasib baik orang ni jangan pengantin tu cakap. Masa saya kahwin yang dulu tu, Datuk nyanyi dah kata.
Kan? Ya, wah parah pengantin perempuan masa bila pula tu dia kata. Kan? Satu faham. Okey. Jadi kita balik pula kepada Kak Sheila kita. Jadi sebelum tu kita pun ada satu video lagi. Silakan. Rempah diraja. Rempah diraja. Siapa pula yang berkipis belakang tu? Oh, gempah. Gempah. Cik kukus buah. Oh. Memang sedap. Cik kukus buah. Ini hasil tangan kau atau loketkan stiker muka je? Rempah diraja ni memang best. Terbaik Oh, Sawak terbaik. pelanggan pertama Sawak. Majesty Spice. Iya, alhamdulillah. Betul. Majesty Sampai sekarang pun Spice. sama pakai ni. Satu rempah. Rempah Mama seasoning. buat rempah diraja. Okay, Mama guna rempah diraja. So, nampak tu Mama ada posing. Okay, here you go. Ini dia punya resepi Okay, right. Rendang mak motor den. Okay. Rendang mak mentua den. Yalah orang ada mentua. Dah tak ada. Tak ada dah. Tapi resepi itu ada. Resepi dia tu ada lagi. Macam mana? Okey, cuba explain sikit. Apa hebatnya rendang mentua dan tu? Apa ni resepi tadi? Rempah tu. Ceritanya rempah diraja ni kalau ikutkan dia punya cerita dululah. Okey, moyang kepada mak mertua saya ni dulu adalah Ketua Inang di Istana Seri Menanti. Dan Tengku Abdul Rahman dulu adalah kan kita punya kalau tengok duit kita sekarang kan duit Tengku Abdul Rahman, kalau yang mana yang dekat dalam ni yang tak tahulah Tengku Abdul Rahman tu siapa. Okey, kalau kita nak tahu muka dia, tengok kat duit. Itu sultan yang sultan apa ni yang dia Sultan Agung yang pertama. Kira kalau letak muka orang lain pun tak laku duit tu, macam tu lah kira. Tak laku. Okey. Rempah itu dibuat khas untuk keluarga diraja ni lah, keluarga Tengku Abdul Rahman. So jadi dia sebagai Ketua Inang, dia buat rempah tu special made untuk Istana Seri Menanti. Okay, so jadi bila dah ini diturunkan kepada mak mertua, itu kepada mak mertua Dan. Okay, so jadi sebelum mak mertua Kak Sheila meninggal dan sempatlah suami Kak Sheila minta resepi rempah ini. So jadi jadilah rempah diraja mak mertua Dan. Ke mana dapat tu? Okey, kalau siapa-siapa nak dapatkan rempah ni boleh WhatsApp kepada nombor yang tertera nanti. Nanti Amy, anak-anak Kak Sheila akan letak nombor dekat kita you punya screen nanti. Elok tu. Okey, pada siapa yang nak dapatkan rempah boleh dapat pada ni lah di nombor yang tertera. Okey. Rempah ni dia ada dua jenis. Satu rempah seasoning yang dah dicampurkan dengan serbuk cili dan serbuk kunyit. Dan tu nampak kita punya Salwa pun dah cuba. Sampai sekarang pun Salwa sangat suka sangat sebab apa, rempah tu dia punya resepi rendang sangat-sangat simple. Which is tak payah nak guna banyak-banyak ingredient, bawang putih, bawang merah, halia, serai. Dan rempah terus campak dalam kuali. Tu orang di Sembilan kata main lobo-lobo dah jadi rendang. Kan? Lempar tolu jadi ayam. Gila betul. Contoh lah dia. Sah sadap kan? Kita belum tak nak jumpa lagi. Dia tolu ayam kan. Lempar mana teh tu jadi ayam. So jadi itu adalah Kak Sheila punya ni lah. Kak Sheila punya orang kata mana dia angin rendang rempah dia. Kalau tadi tengok botol tu, okey, disebabkan PKP, so botol Kak Sheila beli memang terus dekat kilang dia. So jadi kilang dia dekat Sungai Buloh. So jadi masa PKP memang tak dapat nak seberang ke Sungai Buloh. So jadi Kak Sheila belilah botol-botol yang terdekat. So jadi ini adalah botol yang terbaru. Yang ini rempah seasoning.
Okay, yang ini rempah tradisi. Okay, right. Mana kamera? Okay, this one tradisi. Okay. So yang ini yang mak mentua Kak Sheila punya ni lah, mak mentua Kak Sheila punya resepi yang sebenar. Dan yang ini kita dah add on, dah okay, orang kata modified sikit untuk bagi orang. Berapa harga tu? Berapa harga tu? Yang ini harga dia masih lagi RM18 untuk 300 gram. RM20. Sorry, RM20 untuk 300 gram. Okay, dengar tak suara abang kat belakang? RM20 lah, Mak. Tak, dia QC kan. Dia memang pada luar je. Macam tu. Okay. Satu lagi. Seasoning. Harga dia RM20 untuk 300 gram. So penggunaan dia sangat-sangat jimat. Okay, kalau kata nak buat rendang hitam, 1 kilo rendang gunanya untuk Pak Sudu dengan Pak Sudu makan saja. Okay, guna yang ini. Okay, yang ini harga dia RM22. Last time harga dia memang dah ni memang harga dia murah sikit, tapi kita terpaksa up sebab cili memang dah sangat mahal. Walaupun serbuk memang sangat mahal dah sekarang ni. Dan of course kita tengok packaging kita dengan kita punya effort. Okay, specialnya Syamsul, Kak Sheila nak beritahu. Okay, rempah Kak Sheila ni sebenarnya kalau katalah yang di pasaran, rempah Kak Sheila cuci tau. Okay, rempah ni Kak Sheila cuci, lepas tu Kak Sheila jemur dan Kak Sheila grind sendiri. Maknanya semua ni 100% memang buatan kami sendiri. Mana bukan sekadar letak gambar macam ni, taklah kan. Tidak. Ini adalah buatan suamiku. Buatan suamiku. Alright, mama dia, Sheila ni dia tumpang kat situ je sebab dia masak. Dia memang dapat endorsement. Dia dapat cop mohon daripada mak mentua yang kata rendang dia, rempah ni sabiji macam dia buat. Iyalah. Iyalah, tak nak cakap lah. Iyalah. Okay. Yang bagus adalah rempah ni bukan je untuk buat rendang saja. Bukan untuk buat rendang saja, tapi boleh buat kari, boleh buat sup, boleh buat soto, boleh buat western, boleh buat Italian, boleh buat Japanese food, boleh buat Chinese food, semua boleh dengan satu rempah ni saja. So kalau nak buat kari, nak buat rendang, nak buat ayam goreng berempah ke apa semua, just guna rempah ni. Kawan? Kiranya masak ni memang ikut niat je. Macam tu lah. Sebenarnya kalau kata macam keluar dah. Kalau masak ni, biar masak dengan kasih dan sayang. Kalau kita masak dengan kasih sayang, kita dapat bagi memang orang semua makan memang sedap memang jam. Pak. Dia kalau kasih sayang tu dia curah tu elok-elok cara. Tapi yang lobo-lobo tadi tu, Datuk Nash, yang lobo-lobo tu tengah marah tu. Ambil kau. Makak nak menterarah kau. Nak kajak. Kan ada tu kan. Dia lain. Tak ada macam tu dah. Dia kenal masak lobo-lobo pun dia kasih sayang. Dia juga macam ni Kau nak masuk bawang tu semua dihiris pun dia nak kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan makan dan siang-siang ni sama nak bagi anak bini dan makan, nak bagi laki dan makan. Biarlah sedap dia makan. Macam tu. Itu tanda kasih sayang. Tak, ada orang tu macam ni. Ponek nak masak, pagi sampai petang cik mungkin kokak makan je. Orang dah sepasan balik rempah Sheila Amin tu, balik tak ada bali-bali macam tu lah kan, dia marah. Kita pun ada rempah bukan. Itu betul sangat. Kak Sheila memang recommend sangat you all untuk beli satu rempah ni. Because apa? Sebab rempah ni bukan saja untuk ayam ataupun Pula untuk ayam pula. Boleh masuk. Kalau goreng ayam pun boleh. Goreng ayam. Kalau nak goreng ayam ke nak masuk dalam nak guna makanan laut pun boleh. Kalau bagi kesimpulan ayam dia tu mabuk ayam tu. Tapi kesimpulan dia gunakan rempah ni untuk masak dengan kasih sayang. Dah masak, elok kita dah makan.
ambil masa 15 minit ke 20 minit baru kita minum lepas makan. Dan minum air Nutrinesh baru dia. Ya Allah. Terus kisah kan. Jadi malam ni pastikan anda boleh tanya dekat ruangan bawah tu sebab orang kita ni dia malas baca. Tadi dah keluar dah iklan. Nombor telefon dah tertera. Tetap tanya, macam mana nak beli? La ilaha illallah. Tapi tak apa. Kami akan melayan kehendak anda. Siapa yang nak air jus Nutrinas tadi dan juga siapa yang nakkan rempah Mama Sheila kita, boleh dapatkan. Baiklah, kita tak nak panjangkan lagi, nak tanya kepada Mama Sheila kita tentang bagaimana pula kalau kita tengok fenomena artis sekarang ni, dia boleh rakam sendiri. Lepas tu dia boleh shot sendiri. Dia tak keluar TV pun, dia keluar TV dia sendiri. IGTV nama dia. Kan? Dia ada media sosial dia masing-masing tanpa perlu tapisan. Malahan video tu dia boleh layan sendiri seolah-olah dia dah ada channel dan rancangan dia tersendiri. Jadi apa pandangan Kak Sheila dari segi kualitinya dengan apa yang you all dah alami sendiri sebagai seorang artis? Silakan. Okey, tadi kan kita cerita juga pasal Nash pun bercerita macam mana kita nak buat rakaman lagu dulu pun nak masuk studio tu kita dengan orang yang terlibat saja yang boleh masuk studio. Tapi macam sekarang ni sendiri pun dah boleh buat sendiri, dah boleh buat drama ke, nak buat apa benda ke apa semua pun dah boleh dah. So jadi thanks maknanya media sosial ni ada bagus dan tak bagusnya. So jadi bagi Kak Sheila yang bagusnya pula kita boleh tak perlu lagi nak mencari macam dulu kami terpaksa guna reporter ataupun TV ataupun radio untuk promote lagu-lagu kami sendiri ataupun drama masing-masing ke apa benda ke. Tetapi sekarang ni dengan adanya media sosial, you all pun dah semua boleh jadi pengarah, semua pun boleh jadi penyanyi walaupun suara tak sedap, suara tak yang bakat tak macam mana apa semua, tapi media sosial ni sebabnya peredaran zaman sekarang. Sebab penonton-penonton suka cerita yang orang kata sekarang previous punya orang kata keadaan semasa, cerita zaman keadaan semasa. So jadi kalau kata macam yang bagusnya you boleh menggunakan media sosial ni untuk mengenengahkan bakat sendiri. Tapi yang tak bagusnya pula kadang-kadang bakat tu yang tak apa-apa tapi mendapat respon dan mendapat like, mendapat tontonan yang ramai because of yang tak apa-apa. So jadi yang ini benda yang orang kata boleh merosakkan. Yang bukan boleh merosakkan, dia kira macam apa long? Subjektif sangat kan. Okey. So jadi kita rasa macam benda yang macam tu orang nak terima. So jadi yang sedihnya yang betul-betul punya bakat, yang betul-betul punya kelebihan apa semua tak boleh nak ke tengah because of penonton nak tengok yang tak apa-apa. Okey. Itulah akhirnya keluar ayat tu. Okey. Ustaz, yang merosak. Boleh Yang merosakkan tadi dia tak nak pakai, yang tak apa-apa dia pakai. Okey, tak apa. Tak apa. Boleh saya celah sikit Ustaz. Boleh celah sikit. Kak Salwa pun boleh nak celah sikit. Insyaallah. Dia macam inilah. Bagi saya, bakat yang ada dalam zaman sekarang ini adalah bakat yang sangat hebat. Mereka ni juga mempunyai bakat yang luar biasa. Kalau kita kajikan macam contohnya macam katakan siapa tu Hakim Rusli, suara dia sangat hebat, sangat bagus. Sebab dia ni pun bukan orang baru dalam industri. Dia nyanyi masa umur dia sekolah rendah lagi. Dia dah nyanyi dah. Jadi dia memang ada bakat dia betul saya cakap. Kemudian dia macam apa ni? Hail apa? Hail Zaini.
Helu Zaini itu. Dia pun suara dia pun mantap juga. Dan banyak juga bakat-bakat baru yang boleh kita salute dengan karya mereka ini. Tapi cumanya dia orang ni banyak buat single. Banyak buat satu lagu. Jadi bila kata dia nyanyi dalam satu lagu, yang the new generation sekarang ni, kan, bila dia nyanyi satu lagu, lagu tu meletup, lepas tu panggil dia buat show. Dia buat show nyanyi satu lagu dia je. Lagu dia pun dia nyanyi last. Konon-konon lagu dia tu macam lagu hit. Lain-lain semua nyanyi lagu orang. Jadi benda tu tak datangkan orang tengok. Faham tak maksud saya? Jadi betul. tapi saya salut. Saya nak sokong lah. Cumanya teknik dia orang recording adanya pada peringkat awal tu memang kita rasa ini macam dia suka-suka lah dia ada kata. Tetapi apabila dia sentuh, dia dah ada nama, barulah dia memikirkan tentang the quality yang dia nak buat. Jadi saya mengalu-alukan kata orang tu penyanyi-penyanyi baru. Saya rasa anak Sheila pun boleh menyanyi dengan lagu, boleh jadi penyanyi masa kini juga kan. Tapi Okey, so cerita dia macam ni. Macam Helu Zaini, Hakim Rusli, diorang permulaan diorang bukannya terus create yang benda yang bukan. Bukan diorang ada bukan create yang tak apa-apa. Tidak. Tapi diorang melalui macam diorang pernah masuk pertandingan ini. So jadi rezeki diorang untuk naik tanpa tak apa-apa. Tapi ceritanya sekarang ni yang kita persoalkan sekarang ni, yang jadi tontonan, yang jadi kesukaan mereka yang daripada yang bakat yang tak apa-apa tu. So jadi bila Helu Zaini naik, disebabkan bila Helu Zaini naik, Hakim Rusli naik because of diorang daripada yang macam mana. So jadi dua perkara yang berbeza tau Nash. Yelah betul. So jadi sekarang ni kalau kata macam penggunaan media sosial yang ada sekarang ni memang bagus dia untuk kita ketengahkan. Macam bila dia sebut anak lah tadi kan, anak lah diorang. So diorang ni memang sangat berbakat. Even though anak saya yang Bani Bashisha sekarang ni dia memang saksofonis yang sangat berbakat dan boleh menyanyi. Dia memang ada orang kata kelebihan anugerah yang sangat terlebih tetapi tak boleh ke tengah. Tak boleh ke tengah sebab apa? Sebab dia terlalu serius. Dia terlalu nak apakan dia punya bakat. Dia tak ada macam tak apa-apa tu tak ada. Sebab itu anak saya tak boleh nak ini. So jadi tak dapat nak diketengahkan because of tak ada yang tak apa-apa tu. Dia akan sampai masanya tu. Bila dia dah popular. Dia nak popular, dia kena create something yang tak apa-apa dan dia boleh popular. Itulah media sosial. Berbezanya sekarang ni, ceritanya kalau dulu kami kena pergi saluran tertentu, kena pergi audition, kena pergi mencari pengalaman, merata-rata tempat untuk build up nama kami untuk sampai ada sampai ke hari ini. Tetapi sekarang ni memang media sosial ni macam katalah soalannya dengan guna dengan media sosial yang ada, so jadi you boleh create apa-apa saja you nak create kan. So jadi maknanya tumpuan orang lebih suka tengok yang macam tadilah. Tapi sebenarnya orang sebenarnya beruntungnya sekarang penyanyi sekarang ni kan, diorang dah ada platform diorang sendiri kan untuk nak menggerakkan diorang kan. Macam kita dulu memang susah sangat. Sekarang diorang dah ada platform diorang dengan digital yang ada sekarang ni kan. Dia boleh create sendiri kan. Jadi bagi Sarawak memang untung lah. Jadi diorang kena guna terbaik lah untuk industri muzik kita. Diorang mesti kena buat benda yang terbaik. Jangan yang entah apa-apa tu jangan. Betul. Saya sebenarnya sama macam anak Datuk Sheila juga. Anak Kak Sheila kak. Amin. Anak Kak Sheila. Saya semua saya tak main saxophone lah. Saya dulu main recorder. Cuma yang masalahnya saya punya target tu tak capai lagi. Saya kau boleh nak main recorder sambil nyanyi tu tak dapat lagi. Tak boleh. Dia kena yang tu saya tak boleh buat. Jadi
Itu yang saya matikan cita-cita saya macam tu lah. Anak kan Saya nak dia nak main saxophone, dia main. Lepas tu dia nyanyi, dia kotak topi, dia nyanyi lah. itu yang saya tak boleh tu. Saya kalau nak jadi penyanyi pertama yang sambil tiup sambil nyanyi lah. Tapi tak dapat. Tu yang sampai sekarang tak ada penyanyi tu kan. Okey, gurau. Jadi kita beralih pula kepada Kak Salwa. Nak tanya kepada Kak Salwa macam mana pula kan kalau kita tengok Kak Salwa tu pernah menyanyi, pernah berlakon kan. Mana yang paling Kak Salwa suka? Mungkin nampak macam nyanyi lah. Tapi apa kelebihan menyanyi daripada berlakon yang Kak Salwa tengok? Dan juga apa pandangan Kak Salwa sekiranya artis ni kan sekarang ni pun banyak. Di dua soalan Satu lagi, artis kan ni banyak yang terlibat dengan aktiviti kesukarelaan kan. Pergi bantuan banjir, bantu orang susah dan sebagainya. Jadi apa pandangan Kak Salwa? Silakan. Okey, Kak Salwa memang suka menyanyi daripada berlakon. Sebab kita menyanyi kalau kita pergi pagi, malam kita menyanyi, kita boleh balik rumah kan, satu hari. Tapi kalau misalnya kita berlakon, makan masa. Bagi Salwa rasanya masa untuk berlakon tu panjang, kadang sampai sebulan untuk berlakon kan. Jadi Salwa banyak lebih memilih kepada bidang nyanyian. Bidang nyanyian tu lagi senang, lagi mudah bagi Kak Salwa. Jadi memang ada suka sebab mana yang cepat balik lah, macam tu lah kan. Betul, memang paling mudah. Kalau rasa kalau kita nak cari yang mudah kan. Dan kalau rasa kalau dia banyak pada bidang lakonan, pada bidang nyanyian, sebab lakonan ni mungkin bukan Salwa lah kan. Dan lagi satu tentang sukarelawan tu, bagi Salwa satu idea yang baik kan. So tengokkan ramai-ramai artis kita yang ada pergi buat lawatan kalau ada banjir dan sebagainya, kita bagi barang-barang keperluan untuk masyarakat kan. Itu adalah yang terbaik. Salwa setuju sangat. Dan kita orang pun kadang artis pun ada kumpul-kumpulkan barang-barang yang mana yang barang-barang kita yang pakaian-pakaian kan, kita ada hantar, memang ada hantar. Dengan sama-sama yang persatuan kita ada hantar. Itu satu perkara yang baik. Okey, jadi itu sebabnya Yayasan Budi Ahsan Malaysia untuk makluman semua, dia juga menaja program My House. My House iaitu kita membaiki rumah-rumah asnaf. Jadi bersiaran setiap hari Senin. Itu sebab malam ni kita start lambat, 9.30 malam. Sebab memberi laluan untuk orang nak tengok pukul 9 malam sampai 9.30 untuk program My House, yang mana dalam 13 episod ni kita repair, kita pilih satu asnaf, rumah tu kita ubah suai menjadi selesa untuk asnaf dalam masa 2 minggu saja. 2 minggu saja. Dan waktu kita ada lagi dah bagi boreh meraum melulung tepi jambatan, dapat boreh pun tak ada. Kita repair rumah. Sebab kita nak bagi mesej kat semua orang kena bantu. Yayasan Budi Ahsan Malaysia menghabiskan jutaan ringgit setahun untuk bantu asnaf, dan ni memang NGO yang tidak terlibat dengan mana-mana pada politik apa, langsung tak ada guna, memang membantu. Dan untuk program My House saja, setiap rumah paling rendah 25,000 kos untuk penambahbaikan. Dan malam ni, siapa yang tak tengok, malam ni tadi kita menambah baik rumah seniman Amran Tompel. Malam ni sebenarnya di Senawang. Jadi boleh tengok balik, nanti boleh tengok balik lah. Dan memang unik kisah dia sebab sebab apa yang penting mesej tu saya nak bagi tahu dekat semua kat luar sana. Dekat tu saya jadi host, nak beritahu semua berapa banyak artis menderita sebab ramainya orang buat program, panggil artis, panggil apa, bayarnya tidak. Itu masalah tu. Akhirnya kena suffer, bayar tertunggak, hutang tetap hutang, jangan main-main. Itu dia. Panggil kawan tu berlakon, panggil orang tu buat itu ini tapi tak bayar. Dan keadaan Seniman Amran Tompel ni syukur sebab walaupun dia duduk dekat rumah tu, rumah sewa, kita lihat tuan rumah tunggakan sewa rumah sampai berpuluh ribu dah. Tuan rumah halalkan, tak apa dia kata. Yang penting dia duduk teruskan kesihatan tu. Antara mesej kita nak tunjuk, kita nak bantu dengan apa cara yang kita boleh. Kalau penyanyi dengan nyanyian dia, yang ada duit dengan duit dia, bantu. Kan? Itu insya-Allah. Dan ada satu rumah di Terengganu tu, ya Allah, saya nak cakap. Ibu tunggal 35 tahun menjaga 4 orang anak. 4 tahun sekali pun ayahnya tak pernah tanya tentang anak-anak, tak pernah tanya tentang apa. Maknya bangun-bangun pagi siapkan anaknya cerdik, dan yang itulah episod yang mana orang berpeluang tengok Samsul Debat mengalirkan air matanya. Itulah dia. Jadi apa pun
apapun salah satu cara lagi kepada semua hati-hati, kepada semua personality, kepada semua yang di luar sana menyaksikan, ada salah satu cara kalau kita nak keberkatan rezeki, nak murah rezeki macam tadi kan, membantu walaupun hanya dengan nyanyi, walaupun dengan sikit kebaikan, Allah pertama bagi kekayaan hati walaupun miskin rasa kaya, kebersihan harta walaupun sikit rasa cukup, Tuhan panjangkan usia, dan yang keempatnya Allah akan lancarkan rezeki kita. Dan siapa yang banyak betul masalah dan nak PKP punya masalah, salah satunya semboleh masalah tu dengan cara semboleh korban. Jadi ni kita nak sharekan satu video tentang kos korban ni yang sangat murah dan berpatutan untuk anda semua pertimbangkan. Silakan. Pada siapa berhajat melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, jadi kita boleh lihat YBIM akan membantu anda semua, yang mana harganya satu bahagian lembu RM390 saja, satu ekor lembu RM2,730 saja, satu bahagian unta RM580, seekor unta RM4,060 dan juga seekor kambing RM580. Jadi sangat murah, sangat berpatutan. Jadi kalau siapa yang berhasrat untuk menjadi korban boleh daftar dulu, sebab tahun lepas dah dekat-dekat nak raya haji sangat, baru nak masuk, memang masa tu tengah jam dan ramai yang tak dapat. Jadi siapa yang ada niat nak sedekah, mungkin nak bantu, bagilah, sebab kesian nak pula. Dan pula 2 in 1, bayar je, kita akan bukan hanya tempah lembu di Afrika, tapi juga lembu di Malaysia untuk berikan kepada asnaf. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masuk kepada pusingan yang terakhir. Kau ajab, ya kan? Kita pun tak tahu, kita banyak cerita pasal carrier ke pasal Nutri-Nest tadi. Kata sebab dah lupa dah kan. Tapi memang banyak pengalaman-pengalaman yang ramai orang tak tahu, baru kita tahu di sebaliknya Datuk Nash perjuangan dia. Baru kita tahu Mama Sheila macam mana, kita tahu yang bagaimana Kak Salwa kita. Semuanya bukan satu jalan yang mudah. Sebab kata Datuk Nash, kita boleh dapat sesuatu dengan mudah, dengan cara mudah, tapi mungkin tak boleh bertahan lama. Mungkin sekejap aja. Kena usaha. Betul juga. Keluar single. Keluar ini. Kemudian populariti disebabkan oleh benda-benda kontroversi. Tak, kita tak nak sebab itu. Tapi kita nak buat dengan sehabis baik. Buat sehabis baik, kualiti kita jaga, insya-Allah. Semuanya ada identiti tersendiri. Mama Sheila dengan style dia. Siapa sangka dia boleh nyanyi lagu rock masa Gegar Vaganza tu kan. Kamu tahu? Kan? Dengan tahap dia pakai nama Mama tu. Mama Sheila. Mama kan macam tu kan. Lepas tu Kak Salwa kita dengan identiti, dengan suara dia yang halus mulus tu. Begitu juga Datuk Nash. Siapa sangka dengan suara tadi, dia bukan boleh nyanyi, dia boleh buat voice over. Steady lah kan. Memang orang lain tak boleh cek makan lah kan. Lepas tu jadi modal pak. Jadi modal, dia minum tu. Steady. Jadi secara kesimpulannya, secara ringkas kita bagi setiap panel 5 minit untuk buat kesimpulan. Jadi apakah dengan dunia digital sekarang, nasib artis tambah pula dengan PKP ni, mungkin ada tak nasihat kepada semua artis sekarang, artis dulu tentang musim PKP yang serba mencabar ni kan, mungkin ada nasihat untuk kongsikan kepada semua. Silakan Datuk. Tak nak pernah maaf kepada semua penonton-penonton. Kalau saya dah rasa macam nak umumkan hari raya pula, risau pula saya tengok. Cumanya kalau ada apa silap salah saya, Okey. saya pada start awal tu, maafkan saya lah. Cuma apa yang saya nak maklumkan, nak beritahu dekat sini, setiap perbuatan baik kita itu Allah akan melipat gandakan lagi pahala ataupun apa saja yang datang daripada Allah untuk kita kita laksanakan, untuk Allah laksanakan untuk kita sebenarnya. Tetapi bagi pendapat saya, keikhlasan dalam kehidupan kita itu adalah amat sangat penting. Jadi setiap perbuatan kita bersyukur kerana kita dah dipilih, nama dah ada, apa dah ada. Maknanya kita kena masih lagi merangkak, meniti nama yang baik itu bukan satu perkara yang mudah. Hendaklah kita membuatkan sebaik mungkin kalau boleh, dan yang paling pentingnya, setiap sentuhan kita kepada mereka yang memerlukan itu adalah merupakan sentuhan yang diasaskan oleh ad-din kita sendiri. Jadi kita nakkan langkah kita ini, jalan kita ini, maklumlah kita pun sekarang ni pun makan meningkat, makin lama makin dewasa, lepas dewasa dah masuk bab tua.
Jadi janganlah kita leka kerana yang lain masih lagi memerlu. Jadi saya mengharapkan macam YBIM ni saya sangat sanjung tinggi. Saya harapkan Samsul debat, Ustaz Samsul debat, kalau ada program untuk YBIM ni panggillah Nash. InsyaAllah saya akan sama-sama untuk mengimarahkan lagi niat murni hati yang baik itu, dan saya juga nak menumpang kasih kepada YBIM ni untuk mendapat sikit infak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesungguhnya kata orang tu di hujung-hujung ni hendaklah kita sentiasa bersedia diri kita untuk membuatkan amal ibadah yang lebih dekat lagi untuk kita lah. Itu saja. Saya nak cakap lebih pun saya bukan ustaz. Tapi maknanya kesedaran itu adalah menyentuh saya. Jadi alhamdulillah kita rasa sekarang ni dah Allah pinjamkan kita umur dah lebih daripada 60 tahun tu pun dah cukup baik dah hebat dah. Kan? Jadi hendaklah kita meniti kehidupan kita dengan titian yang mendapat nikmat daripada Allah SWT. Betul, setuju. Betul, sebab penting sekali kita jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Benar. Penting tu. Betul. Jadi apa yang Datuk ni cakap tu tepat. Allah Ta'ala pinjamkan umur kita. Saya pun macam tak percaya je umur saya dah masuk 40-an ni. Korang rasa muda. Masuk muda. Sabarlah aku. Kan? Mana ada muda. Ustaz 40-an 40-an Muda kan? Ya Allah. Macam Tak tu sebab orang cakap apa tau. Macam kata-kata tu kan, yang muda dengan sihat mencari duit. Tapi yang tua dengan duit mencari sihat. Tu ayat dia. Itu dia. Ayat dia. Jadi boleh pakai nanti. Bila nak pakai. Boleh. Okey. Mama Sheila silakan. Okey, kalau ikutkan dekat sini yang apa Syamsul beritahu kata nasib artis dalam macam mana dalam PKP ni. So jadi pada yang tengah ada sekarang ni, so jadi fikirkan, maknanya bencana yang menimpa kita satu dunia ni sekarang ni mengingatkan kita untuk terima nanti satu hari nanti kita akan susah, kita akan jatuh juga. So jadi mulai daripada sekarang beringat-ingatlah pada yang baru-baru ni. So jadi macam Mama, macam Kak Sheila sekarang ni, Buat apa tu? Kait. Ini kasut boot. Kasut boot. So jadi sekarang ni Kak Sheila mengait kasut cucu. Lepas tu dengan buat beg, kait sendiri. So ini semua I jual. I kait sendiri tahu, sendiri buat. Lepas tu dengan beg-beg yang cantik macam ni semua. Okay, ni semualah Kak Sheila buat. So jadi dengan masa PKP ni jangan orang kata jangan rasa macam buat alasan untuk tidak dapat menghasilkan apa-apa. Buatlah sesuatu yang tambah-tambah kita ni macam orang kata advantage kita sebab kita ni ada nama. So jadi orang nak beli, orang nak because of dengan hasil kita. Tahu tak awak? Cantik. Amboi, dia tanya sama dia. Siap nama lagi. So jadi pada siapa yang nak dapatkan, pada siapa-siapa yang nak ini boleh DM saya terus dan kita bagi harga yang sangat-sangat ni. And then satu lagi macam tadi tu saya cakap, jangan jadikan PKP atau musibah yang melanda ini satu alasan untuk anda tak buat apa-apa. So buatlah selagi ada kudrat, selagi ada kelebihan yang anda ada, buatlah. Ya betul. Sebab pandemik ni bukan hanya untuk orang Seremban ya, bukan untuk orang Senayan ya, bukan untuk orang Kelupuk, tapi satu Malaysia, satu dunia merentasi sempadan negara. Jadi seluruh dunia. Jadi untuk Mama Sheila ingat 22.5. 22.5 itu saiz kepala saya, tolong kait kopiah saya. 2 logo SD. Logo SD. Samsul Debat. Sekejap, mana dia? Logo Samsul Debat Samsul Debat. Ya, tolong Saya bagi masa 2 minggu je. Saya bagi Samsul Debat SD. Ini alhamdulillah bila Kak Sheila blast kat dalam Facebook, Kak Sheila dapat banyak tempahan. Banyak tempahan. Dah mula dah tu. Dia nak bagi alasan dia tak boleh buat 2 minggu dah tu. Nak bagi alasan, nampak?
Tunggulah dah Ah. dah habis tempahan ni barulah Kak Sheila buat yang lain. Nampak tak? Dia tunggu habis tempahan dia. Nampak? Dah agak dah. Tapi tak apa pun. Betul kata Puan Syirah tu. Sebab kita kena ingat, dia sebenarnya bukan kegawatan ekonomi. Tapi kegawatan diri kita. Cari. InsyaAllah kadang kita tak jumpa Swiss je. Orang jumpa Swiss tu. Macam Kak Salwa. Dia tak main. Saya tanya dia. Kak Salwa ada apa-apa produk? Tak ada. Kak Salwa review je. Nampak? Dia review je. Nampak dia review. Dia review je. Siapa ada barang hantar kat Kak Salwa. Kak Salwa ni dia gaji buat review. Jadi berapa bayar sendiri mau ingat. Sendiri mau ingat. Kena bayar lah. Janganlah. Dia Kak Salwa dia tak tetapkan. Dia tak tetapkan. Macam mana? Review selalu dibayar. Sebenarnya hati-hati ni sekarang tu lah, digital sekarang ni memang semuanya memudahkan. Sekarang nak cari duit pun kita review kat rumah pun kita dah boleh dapat duit. Dia kan sekarang punya digital sekarang. Yalah, itulah dia jadi. Itu untuk nasihatkan pada kawan-kawan. Kan pada kawan-kawan kadang-kadang ada yang mengatakan yang betapa susahnya keadaan sekarang, PKP sekarang kan. Tapi bagi awak antara itu sebagai satu ujian daripada Allah SWT, dan kita terus berdoa insya-Allah semuanya akan kembali stabil insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian, malam ini kita bersama. Saya teringat macam apa? Album kompilasi 80-an. Macam tu kan. Jadi ni wajah-wajah ni ada. Kan? Tiada lagi. Tu kan. Kan? Seorang Abang Nash kan. Aduh, tapi itulah. Ustaz, terima kasih banyak. Ustaz, sebelum kita nak mengakhiri penutupan kita pada malam ni. Ini permintaan saya lah. Lagu Nash ni, yang mana satu lagu yang Ustaz tertarik untuk Ustaz untuk Ustaz melagukan melodi Ustaz? Saya ingat yang tu. Yang Tuhan sengaja menduga kita. Di mana kesabaran. Kan? Yang tu. Yang tu lah. Saya ingat yang tu. Dulu kalau dengar lagu tu. Lagu tu dia kalau mula-mula dengar. Kita macam biasa tau. Tapi bila kita dengar betul-betul. Ambil lirik dia betul-betul. Sebab orang dulu-dulu buat lirik. Dia bukannya jenis nak cepat siap. Bukan nak siapkan lagu. Orang dulu-dulu. Rangkap pertama tu pun dia makan sebulan dia nak cari. Kan? Itu yang tu macam cuba tengok lagu CD kan. Saya minat kat lagu CD ni. Tapi saya perasan lagu dia kecewa panjang. Macam tu lah. Tak ada betul lah yang gembira. Dia kata, sayang semuanya sudah terlambat. Janganlah kau menghancurkan. Memang parah. Macam tu lah. Kan? Lepas tu, mak saya cakap, masa berbual dengan mak dengan adik je, kesian betul Manyang kena tinggal kan lagu dia ni macam tu lah. Tapi mak dia nak tunjukkan kesedihan tu sampai. Bayangkan waktu dulu kan kita tunggu setiap hari Ahad pujaan 10 Nescafe. Lagu Datuk Nash berapa minggu? Lagu apa ni yang yang tadi dari dulu tadi apa lagu tu? Yang tu berapa minggu dulu? Jatuh hati lagu Kak Salwa dulu. Maknanya orang tunggu tu setiap minggu. Bayangkan lagu CD, janganlah kau menghancurkan. Orang dengar lagu tu yang bercerai boleh rujuk balik. Cuba fikir. Betul. Dulu. Tak, makna kekuatan lagu dulu sampai macam tu. Ya. Baru-baru ni Amitabh Bachchan dia cakap, bukan cakap dengan saya lah, Amitabh Bachchan sebut. Filem pun macam tu. Orang sekarang dia nak cepat nak tukar scene. Cepat nak pergi scene ni. Cepat nak siapkan scene ni. Dia dulu dengan skrip dia, dengan pandangan mata dia nak menzahirkan kesedihan tu kan. Tengoklah macam mana. Ni contohlah ayat dia. Pelakon drama dulu. Tengok Eman Manan, Datuk Rahim Razali, macam mana cara dia express. Dia punya, kita tengok Jin Samsudin. Sebab dulu. kita Tamil pun tak faham bahasa pun kita boleh nangis. Betul. Itu kira faham bahasa tu kalau dia menangis tu. Kalau faham. Okey, subtitle ada. Okey. Jadi itulah dia, tahniah ni semua legend untuk maklumat kepada semua yang BBNU, budak baru nak up. Yang tengok program kita malam ni, dia tak tahu lagu apa, you all tolong scroll, cari lagu Nushil Amin, cari lagu Datuk Nash ni dengan Salwa Abdul Rahman. Tengok lirik dia, dengar lagu dia, silap-silap korang cari balik lagu lama dia orang ni. Dia orang tak main lah single, dia orang album tu.
Tu dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja pada malam ni. Kepada semua panel, tolong jangan leave dulu sebab ada sedikit kata-kata akhir nak saya sampaikan. Jangan balik dulu, insya-Allah. Kepada semua, saya ucap terima kasih banyak. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Siapa yang nak join korban, daftar segera. Walaupun tak bayar dulu, tak apa. Daftar je dulu, jadi kemudian bayar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada terlepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan dan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, solatlah dan berkorbanlah tuan-tuan dan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain pada solat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya. Tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini.